Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya Ridwan bersama dengan Syafiqah akan bersama dengan anda sehingga pukul 10 pagi. Hari ini 1 Mac 2024, semalam 29 Februari. Hari yang cukup istimewa. Hari ekstra untuk tahun 2024. Ada yang sambut hari jadi. Ada yang sambut hari jadi dan juga baru lahir semalam ada. Bayi-bayi baru lahir semalam dah masuk akhbar kan. Jadi mereka ni akan menyambut hari lahir 4 tahun sekali. Betul. Sungguh istimewa lah untuk golongan ini kan. Betul. Ada yang masuk radio. Jadi macam-macam semalam. Tu orang kata kalau kita ada 24 jam sehari lebih, apa yang kita akan lakukan? Pernah terfikir tak soalan begitu, Syafiqah? Pernah. Sebab tu ialah bila Allah bagi kita tempoh 24 jam tu kita kena gunakan sebaik yang mungkin. Tak ada istilah tak cukup masa. Sebenarnya masa tu cukup tapi kita yang tidak kita tak mengoptimumkan. Betul. Kita tak plan dengan betul. Tapi Ridwan, hari ni 1 Mac 2024 juga bermaksud cukai perkhidmatan pun dilaksanakan hari ini daripada 6% hingga ke 8%. Dan ini antara topik yang akan kita bincangkan dalam segmen komentar sebentar saja lagi bersama dengan tetamu di studio. Apakah sebenarnya impak kepada rakyat, implikasi kepada ekonomi, siapa sebenarnya yang terlibat dalam kenaikan kadar percukaian ini. Jadi ini yang akan kita bincangkan sebentar saja. Cerita tentang cukai. Tapi semalam kita kira menjadi sejarah dan sejarah ini kita akan ikuti 4 tahun sekali lah, yang mana Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024 telah pun berjalan saya kira selama 3 hari dan hari pertama semalam merupakan hari yang kita berikan anda perkembangannya secara langsung dari TV1, yang mana kalau kita lihat di sini 3 matlamat Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024. Pertama adalah keadilan sosioekonomi, kedua adalah kemampanan negara bangsa, ketiga kemakmuran negara dan juga kesejahteraan rakyat. Ya, jadi ketiga-tiga matlamat ini ialah untuk mencapai transformasi ekonomi Bumi Putera seperti mana yang telah pun diucapkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri semalam. Dan ini 6 tekad untuk sama-sama mencapai bagaimana 3 matlamat tersebut. Itu pertama, mempertahankan agenda Bumi Putera sedia ada, menutup ketirisan pelaksanaan, memastikan kesetaraan antara wilayah, kaum dan kelompok, mengenal pasti peluang dan perkembangan ekonomi baharu masa depan, mewujudkan jantina tulen ekonomi Bumi Putera dan bukan Bumi Putera, menjamin tidak meminggirkan atau menafikan hak kaum lain. Dan juga terdapat 3 ikhtiar di bawahnya, iaitu Perbadanan Tanah Bumi Putera, Wakaf Pendidikan dan Kesihatan serta Perindustrian Pertanian berskala ekonomi. Mungkin ada juga yang tertanya apa kepentingannya kalau kita melihat Kongres Ekonomi Bumi Putera 2024. Untuk pengetahuan semua, disebabkan oleh kongres inilah yang pertama kali dijalankan, kalau tidak silap saya, pada tahun 1965 MARA ditubuhkan. Jadi bagaimana ia membantu golongan Bumi Putera dan juga masyarakat luar bandar khususnya, ini adalah satu pergerakan ataupun satu program yang cukup penting untuk kita melihat dari semasa ke semasa, berkadar dengan peredaran zaman. Bagaimanakah orang kata performance masyarakat dalam masyarakat luar bandar dan juga masyarakat bandar, terutamanya masyarakat Bumi Putera di Malaysia ini. Kita beralih daripada Kongres Ekonomi Bumi Putera seperti mana saya katakan tadi, hari ini berkuat kuasa 1 Mac 2024, kenaikan kadar cukai perkhidmatan daripada 6% ke 8%. Okey, yang perlu kita faham ialah ianya tidak melibatkan perkhidmatan yang menjadi keperluan asas serta menjadi sebahagian daripada gaya hidup rakyat di negara ini, di mana perkhidmatan penghantaran makanan dan minuman serta perkhidmatan air dirawat tiada kenaikan di situ, 0%. Tak ada tiada cukainya. Cukai yang mana kekal 6% adalah makanan dan minuman, telekomunikasi, parkir kenderaan dan juga logistik. Dan juga yang mana 8% ini akan diperluas bagi menyelaras dan juga memberi layanan cukai sama rata ke atas perkhidmatan tertentu. Contohnya perkhidmatan bercukai yang diimport, perkhidmatan digital, berunsur hiburan, cukai yang berunsur hiburan, contohnya kelab malam, Dewan Tari Menari, kabaret dan pusat kesejahteraan, dan juga perkhidmatan broker dan juga penaja jaminan. Okey, selain daripada itu juga, ini juga penting untuk kita faham, naik ke tidak dari segi penggunaan tenaga elektrik dalam bahasa mudahlah. Dia naik 6% kepada 8% berkuat kuasa 1 Mac, tetapi apabila jumlah penggunaan elektrik yang melebihi 600 kilowatt per jam, iaitu lebih daripada RM231.80 sebulan, dan tempoh pengambilan ialah 28 hari atau lebih, atau jika tempoh pengambilan kurang daripada 28 hari, cukai perkhidmatan akan dikenakan ke atas keseluruhan jumlah pengguna elektrik. Bermaksud, saya kira
kira kalau rumah biasa macam biasa. kita, masyarakat biasa yang ada rumah tak kenalah. Maksudnya akan kekal 6%, tapi ini lebih kepada kilang-kilang, pusat Kedai. industri dan sebagainya kan. Betul. Okey, juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Kalau tadi cukai perkhidmatan, cukai perkhidmatan kena ingat berbeza dengan cukai pendapatan. Cukai perkhidmatan di bawah custom, yang ini pula cukai pendapatan di bawah LHDN. Yang ini yang ramai lari ni. Jadi 1 Mac 2024, isytiharlah cukai pendapatan anda. Jadi kemukakan borang nyata atau BN tahun saraan 2023 dan tahun taksiran 2023 melalui e-filing. Jadi boleh lakukan secara dalam talian melalui laman sesawan yang tertera di sini. Jadi pembayar cukai kali pertama perlu mengaktifkan terlebih dahulu sijil digital individu dengan menghantarkan SMS seperti yang tertera. Okey, kalau cerita tentang cukai ni, kalau dah nak isytihar cukai, dia ada 2 perasaan. Ada yang gembira, ada yang kurang gembira. Gembira sebab apa? Dia dah buat PCB, potongan cukai berkala setiap bulan. Apabila dia declare, katakanlah dia dah potong zakat dan sebagainya, dia akan dapat balik duit. Kira bonus lah. Tambah-tambah lagi nak raya kan. Yang tak gembiranya, yang tak buat PCB. Bila declare, Allah kena bayar banyak. Tapi itu tanggungjawab kita untuk negara. Kalau tak ada cukai ini, macam mana negara kita nak membangun? Okay? Jadi tanggungjawab kita semua, dapatkan semualah resip-resip anda semua untuk buat membayar cukai. Cuma kami nak ingatkan satulah kepada anda semua tentang gelombang haba ni. Yang mana kalau kita tengok gelombang haba, suhu maksimum boleh mencecah hingga 37 ataupun melebihi, dan waktu puncak adalah pukul 12 tengah hari sehingga pukul 3 petang. Jadi kalau anda melihat kepada suhu ini, sila berhati-hati kerana apa? Kita risau kepada strok haba. Jadi pastikan sekiranya tiada kepentingan untuk berada di luar rumah untuk dalam tempoh yang panjang. Duduk saja di kawasan yang teduh dan juga pastikan anda meminum air secukupnya. Okey, itu dia sedikit pemanas badan untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika. Apa itu penjagaan diri atau self-care? Semakin ramai orang berdepan dengan masalah kesihatan mental, terutamanya dengan kawalan pergerakan di Malaysia dan pandemik COVID-19. Ramai yang menidakkan, malah mengabaikan kepentingan penjagaan diri. Dan benarkan saya untuk kongsi 3 tip dengan anda untuk membantu anda berdepan dengan cabaran kehidupan masing-masing. Apa yang anda boleh lakukan? Nombor 1, tetapkan sempadan diri yang sihat dan sentiasa memaafkan diri. pentingkan senaman dalam menyalurkan stres kehidupan ke arah yang membina. Ia membantu juga untuk release endorfin yang membantu anda untuk menggembirakan tubuh. Yang kedua, hadkan masa melihat skrin atau screen time dan uruslah masa dengan bijak. Jangan memperkecilkan kepentingan tidur dalam bantu badan anda untuk dekompres dan distres. Fokus kepada pemakanan yang berkhasiat, kawalan berat badan untuk membekalkan nutrisi yang berkualiti kepada diri anda. Nombor 3, sentiasalah berhubung dengan keluarga dan rakan terdekat supaya anda tidak bersendirian. Jangan lupa mencari minat dan hobi baru bagi meningkatkan daya kreativiti. Ya, semoga tip-tip ini membantu anda untuk berdepan dengan COVID-19 pandemik ini yang pastinya mencabar, dan saya doakan yang terbaik buat diri anda. Penting untuk memberi keutamaan kepada diri anda kerana ianya mampu memberi ruang dalam pengurusan daya tindak yang lebih baik. Sayangi diri anda. Awak tu nak pergi mana ni? Ni ada buat siaran langsung SPM siaran. SPM. Ya, selamat pagi Malaysia. Buat dah 3 bulan ni. Pesta Angin Timur tu ada aktiviti apa? Macam-macam ada cerami art tenor. Tu yang belon putih Ada, surau tu pun ada. di Angin Timur saja ke? Bukan, yang 2 bulan tu dekat Pesta Angin Timur. 3 bulan dekat tempat tapung tu, Pegal Asam tu. Jom apa, tunggu pagi, jom lah. Ni panas tu hambang ni. Jadi sebelum
menyalung kita ke Negeri Perlis esok bersama dengan Munawar dan juga Raja Sofia. Okey, dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini kita layan dululah Selamat Pagi Malaysia hari ini dari studio. Ya. Dan sekarang kita akan ke Mutiara FM bersama dengan DJ Amin. Jom kita saksikan apa yang menarik di Mutiara FM. Silakan Amin. Ya, terima kasih Ridwan dan juga Syafiqah untuk pagi ini. Selamat Pagi Malaysia. Ami Yusof ni tak langsung terus dari Mutiara FM. Betul, banyak tahu program-program sepanjang Ramadan yang bakal kita tempuh tidak lama lagi. Tapi sebelum tu Ami nak kongsikan untuk anda semua program yang sedang berlangsung untuk anda, iaitu berkenaan dengan program penanaman 1 juta pokok dalam sehari yang pertama di negeri ini bersempena dengan Hari Bumi yang akan diadakan bulan depan. Itu program yang akan kita jalankan tidak lama lagi, yang mana program berkenaan diteraju oleh Yayasan Amal Tuan yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang dengan kerjasama Pejabat Esko Perumahan Alam Sekitar Negeri Pulau Pinang, dan pastinya untuk kita bermatlamat nak menjaga alam sekitar. Dan baru-baru ini juga baru saja selesai Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP yang mana menyasarkan 1 juta pokok bakau minyak yang ditanam bakal dilaksanakan menerusi program Forest Bathing yang dilaksanakan secara berterusan di Sungai Cenaam di Montebai yang turut sama melibatkan komuniti setempat. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak libatkan diri juga dalam aktiviti program tanam pokok 1 juta ni, dah tanam tu tangkap gambar dengan hashtagnya dan sebenarnya anda dapat sijil. Itu yang menarik yang kita kongsikan untuk anda semua. Dan untuk bulan depan sempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia 2024 peringkat negeri Pulau Pinang bakal diadakan di Dewan Tuanku Syed Putra Universiti Sains Malaysia USM yang mana bertemakan inspirasikan keterangkuman. Dahsyat juga. Itu minggu depan tau, 7 Mac. Yang mana di sebelah paginya kita akan bersama-sama bicara yang bakal diadakan 3 ikon wanita, iaitu ikon usahawan yang juga antara pelopor fashion muslimah Mona Din. Kita ada juga Dr. S. Malasanti, seorang pegawai perubatan terkenal dengan segmennya celoteh Dr. Mala kat media sosial lah. Dan kita ada juga kita jemput Dr. Beth Wei Yin Yam, fellow jurutera utama. Dan di sebelah petang pula kita ada cabaran ungu Explorers sempena dengan sambutan Hari Wanita Sedunia. Oi, menarik juga tu. Yang mana rasa macam fit, yang rasa macam mampu. Ridwan tak boleh lah. Ni untuk wanita saja. Syafiqah mungkin kot nak join. Sebab tarikh tutup kedai dia tu sampai Ahad ni. Sempat lagi untuk anda semua yang mungkin nak mendaftar lah. Itu berkenaan dengan sambutan Hari Wanita Sedunia. Hari ni pun insyaAllah kita beberapa hari lagi kita nak menjengah bulan Ramadan. Pasti di Mutiara FM kita ada pelbagai aktiviti-aktiviti menarik. Antaranya program tahunan yang kita adakan untuk hari ni iaitu Terjah Bazar 2.0. Wah, jadi untuk anda semua kena ikuti untuk Terjah Bazar kali ini bersama-sama dengan skuad Icon kan. Dan juga kita akan jemput artis-artis luar juga untuk bersama-sama dengan kita ke mana pula bazar yang kita nak terjah, yang pastinya di sebelah seberang dan juga di sebelah pulau. Untuk ada yang nak ikuti, boleh ikuti dengan tarikh yang telah pun tertera di situ, iaitu setiap hari Jumaat 22 hari bulan 29 dan juga 5 April yang kita bawakan untuk anda semua di frekuensi dan juga di Facebook kita di Mutiara FM jam 5.40 petang. Dan ada macam-macam pengisian sebenarnya dalam Terjah Bazar. Kita ada challenge RM20. Jadi setiap daripada kita tu akan dapat challenge RM20. Berapa yang dia akan habiskan RM20 tu untuk dapat makanan apa. Siapa yang menang nanti, penerbit kita mungkin akan out lagi, kita tak tahulah. Penerbit kita dekat depan. Itu berkenaan dengan Terjah Bazar 2.0. Kita juga ada program iaitu Aku Yang Tewas. Ini julung kali kita bawakan untuk anda semua setelah sekian lama yang kita bawakan, iaitu drama khas Ramadan yang mana ada 4 siri setiap minggu. Setiap minggu iaitu setiap hari Ahad bermula 17 hari bulan Mac, 24, 31 dan 7 April. Itu dia punya hari dia lah. Hari Ahad jam 6 petang. Yang luar biasanya, barisan pelakon yang kita bawakan untuk anda semua untuk Aku Yang Tewas, drama khas Ramadan ini, kita menampilkan pelakon-pelakon itu terus pegawai-pegawai warden penjara. Sebab ini menceritakan berkenaan dengan banduan. Jadi kita bawa warden sendiri
yang melakonkan watak itu. Ada sarjan, kita ada corporal, kita ada lieutenant tak silap. Dahsyat-dahsyat. Lieutenant jadi pegawai silap. Saya pun ada terlibat juga dalam drama Aku Yang Tewas ni. Kita ada 4 siri. Oi, bila kena tengking-tengking tu guys, rasa cuak jugalah. Jadi terus ikuti kita untuk drama khas Ramadan Aku Yang Tewas 4 siri. Jangan lepaskan peluang anda, okey? Dan sempena dengan Ramadan yang bakal kita tempuh tidak lama lagi juga. Pastinya jelajah Ramadan yang kita bawakan untuk anda semua kena ikuti di kesemua platform kita, sebab kita nak pergi ke rumah-rumah asnaf bersama dengan penyampai, bersama dengan rakan-rakan kita yang lain, dan kita akan masak bersama-sama pastinya di semua masjid yang akan kita maklumkan untuk anda semua. Jadi sebab itulah anda kena follow di kesemua platform kita, di Facebook kita, di Instagram kita, di TikTok kita, di Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Dan pastinya untuk anda semua sempena dengan jelajah Ramadan yang kita bawakan untuk anda semua, yang pastinya kerjasama dengan pelbagai pihak dengan aktiviti-aktiviti yang padat. Dan juga sempena dengan Ramadan yang kita nak tempuh hari ini juga untuk Carta Top. Pastinya special juga untuk Carta Top. Selalunya kalau di luar waktu Ramadan, Carta Top kita ni lagu-lagu hits. Boleh jadi untuk minggu ini yang kita akan maklumkan untuk anda semua, sempena dengan Ramadan kita ada Carta Top Ramadan. Lagu macam-macam lah yang kita nak bawakan untuk anda semua kan. Yang nak, tapi kalau undi tak boleh, sebab lagu tu hanya untuk hiburan saja. Kalau undi nanti dah menang-menang nanti macam mana pula, sebab sebulan je tak cukup. Okey. Jadi untuk anda semua jangan lepaskan peluang untuk ikuti semua program-program di Mutiara FM. Dan saya kira setakat itu sahaja perkongsian daripada saya Yusof di Mutiara FM. Kembali semula bersama rakan Semak Pagi Malaysia. Syafiqah, silakan. Terima kasih Amin dari Mutiara FM. Banyaknya perkongsian, tapi kita dah boleh rasa Ramadan itu bakal tiba. Ada terjah bazar, ada lagi lagu-lagu, banyak pengisian untuk Pulau Pinang. Tapi itu berkaitan dengan Pulau Pinang. Kita nak terus pula bersama dengan Ridwan. Ada cerita-cerita menarik ingin dikongsikan dalam SPM sana sini. Silakan Ridwan. Terima kasih banyak-banyak Syafiqah. Jadi ada 3 berita ringkas dalam SPM sana sini. Kita mulakan dengan berita ini. Pembayar cukai individu dan selain individu boleh mengemukakan borang nyata BN tahun saraan 2023 dan tahun taksiran 2023 melalui e-filing mulai hari ini 1 Mac 2024. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyarankan pembayar cukai menggunakan perkhidmatan e-filing menerusi portal MyTax atau melalui portal rasmi hasil. Manakala ejen cukai pula hendaklah menggunakan perkhidmatan Tax Agent E-Filing System TAEF versi 2.0. Pembayar cukai boleh membuat persediaan awal dengan mengumpulkan dokumen seperti penyata pendapatan, resit, invoice dan lain-lain dokumen berkaitan cukai pendapatan untuk memfailkan borang nyata tahun taksiran 2023. Bagi meningkatkan pengeluaran hasil tembikai di negara ini, Mardi melancarkan sistem mekanisasi pengeluaran pengendalian lepas tuai menurut pengarah Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Mardi Dr. Azman Hamzah. Sistem itu dijangka dapat meningkatkan hasil pengeluaran tembikai sehingga 40%. Pakej teknologi tersebut dilengkapi dengan buku prosedur operasi standard SOP dan ia sebagai panduan dan rujukan kepada petani dan pengusaha yang berminat untuk mengusahakan tanaman dan pengeluaran buah tembikai. Dan berita ketiga, bersempena ketibaan Ramadan tidak lama lagi, 17 peserta berkumpul menunjukkan kreativiti memasak bubur lambuk era baharu. Pertandingan bubur lambuk anjuran Menara Kuala Lumpur yang juga program tanggungjawab sosial korporat CSR bagi peserta menu bubur lambuk boleh diimprovisasi dengan idea baharu bagi memenuhi cita rasa penggemarnya. Pertandingan melibatkan kategori terbuka dan kategori masjid ataupun surau yang menampilkan chef selebriti Zaidah Muhammad Nur, Chef Jamil dan Chef Musa, Chef Eksekutif dari Aras Restoran Kuala Lumpur Tower sebagai juri. Itu dia 3 berita ringkas dapat kami kongsikan kepada anda semua menerusi SPM sana sini. Kita berehat seketika.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC menggesa mana-mana pihak yang terkesan dengan penyebaran berita atau kandungan tidak benar untuk mengambil langkah-langkah berikut. Buat laporan polis bagi membolehkan siasatan dijalankan. Sertakan sekali dengan bukti seperti tangkap layar, screenshot serta pautan URL kepada kandungan berkenaan, termasuklah maklumat seperti nama dan maklumat individu, termasuk ID akaun dan nombor telefon yang melakukan sebaran untuk membantu siasatan. Buat kenyataan penafian atau penjelasan terhadap sebarang dakwaan yang tidak benar atau tidak tepat bagi menghentikan berita atau kandungan berkenaan daripada terus disebarluaskan. Membuat laporan penyalahgunaan secara terus kepada penyedia platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok dan sebagainya dalam memastikan penggunaan adalah mengikut terma perkhidmatan serta piawaian komuniti yang ditetapkan. Ya, hentikan sebar berita palsu. Tapi yang pasti, hari ini 1 Mac 2024, kadar cukai perkhidmatan dinaikkan dari 6% kepada 8%. Jadi perinciannya, saya bersama dengan tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Encik Ezlizan Osman, Ketua Session Bahagian Cukai Dasar dan Pelaksanaan GST Bahagian Cukai Kementerian Kewangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, satu topik yang cukup hangat diperbincangkan di media sosial ketika ini. Ya, saya ada soalan berkaitan dengan kenapa bukan GST tapi itu di akhir nanti. Pertama sekali kita kena berikan pemahaman kepada rakyat mengenai cukai perkhidmatan. Apa tu sebenarnya cukai perkhidmatan, Tuan? Okey, terima kasih. Pertama sekali terima kasih kerana menjemput Kementerian Kewangan dalam sesi pagi ini. Okey, pertama sekali kita perlu lihat cukai perkhidmatan ini bukan merupakan cukai yang baru lah. Ya. Pasal sebabnya ianya telah dilaksanakan semenjak 1 September 2018. Dan ini adalah menggantikan GST yang kita telah laksanakan sebelum ini. Dan kita perlu ingat juga sebenarnya pada tahun 2018 tu kita melaksanakan 2 jenis cukai. Itu atas cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan, yang mana cukai jualan untuk barang, cukai perkhidmatan ada untuk perkhidmatan. So daripada namanya kita dah tahulah cukai ini adalah merupakan satu cukai penggunaan yang akan dikenakan ke atas perkhidmatan yang disediakan oleh para peniaga. Tadi Tuan dah menyentuh dah mengenai menggantikan GST. Jadi persoalan yang orang ramai ingin tahu sekarang ni, kenapa bukan GST? GST ni memang kita tahulah, orang kata memang satu cukai yang telah dilaksanakan di peringkat global. Sebanyak lebih kurang 170 buah negara telah melaksanakan GST. Tapi di Malaysia kita merasakan pada masa ini kita dengan pengalaman kita yang telah melaksanakan GST pada tahun 2015, kita rasa terdapat keperluan untuk kita membuat kajian, membuat penelitian semula bagaimana jika kita melaksanakan GST ini, bagaimana nak memastikan ianya dapat dilaksanakan dengan sempurna, tidak memberi kesan kepada rakyat, tidak memberi kesan kepada ekonomi dan sebagainya. Kajian itu masih dijalankan oleh pihak Kementerian Kewangan dan kita apabila orang kata kajian telah selesai, kami akan bentangkan kepada pihak kerajaan dan untuk mendapat keputusan. Dia bukan satu orang kata keputusan yang mudah untuk dilakukan. Kita perlu melihat pelbagai aspek, terutamanya daripada orang kata kesan kepada kos hidup rakyat kebanyakan di Malaysia ini. Ya, bercakap mengenai cukai perkhidmatan ini, mungkin apa yang membimbangkan orang ramai di luar sana ialah adakah mereka akan terkesan. Jadi kalau kita nak faham bagaimana sebenarnya siapa yang akan terkesan dengan kenaikan 6% ke 8% ini? Okey. Pertama sekali kita perlu tahulah skop kenaikan cukai perkhidmatan ini. Kalau berbanding dengan GST, GST dikenakan kepada lebih kurang dalam 70% daripada keseluruhan perkhidmatan yang ada dalam Malaysia ini. Okay. Tetapi cukai perkhidmatan hanya dikenakan dalam lebih kurang 41%. Ini bermaksud skop kenaikan cukai itu adalah kecil. Apabila kecil, ramai orang tidak terkesan dengan cukai perkhidmatan ini. Dan satu perkara tambahan lagi, cukai perkhidmatan ini dikenakan kepada 10 kumpulan perkhidmatan. Okay. Bukan semua perkhidmatan. So maknanya kita di Kementerian Kewangan kita menyenaraikan apakah perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan. Saya boleh sentuh sedikit perkhidmatan yang dikenakan cukai perkhidmatan. Yang pertama sekali penginapan di hotel. Kedua makan di restoran. Ini ramai tahulah kalau kita pergi ke restoran makanan segera dan sebagainya, bila tengok bil tu ada dikenakan cukai perkhidmatan 6% ataupun sekarang 8%. Tapi perlu dibezakan. Kalau kita pergi restoran ada cukai perkhidmatan, ada juga charge perkhidmatan. Jangan confuse. Itu perbezaannya apa tu? Perbezaannya cukai perkhidmatan ni cukai yang dikenakan oleh kerajaan.
manakala charge perkhidmatan tu dikenakan oleh pihak restoran ataupun pihak hotel. Dan mana ianya merupakan satu kata perjanjian di antara majikan dengan pekerja. Kebiasaannya di Malaysia ni kita tidak ada amalan untuk memberi tips. So kalau di luar negara kita beri tips dan tips tu adalah diserahkan kepada pekerja. So di Malaysia ni kita membayar charge perkhidmatan, mungkin kadar dia 10, 15, 20% yang ditetapkan sendiri oleh pihak peniaga tersebut, dan kutipan daripada charge perkhidmatan tu akan dibayar kepada para pekerja mereka, dikongsi sama rata lah. Itu amalan di Malaysia. Itu perlu dibezakan. Dan selain itu, selain daripada hotel, restoran, kita juga ada charge perkhidmatan yang kita kenakan di kelab-kelab malam, di kelab padang golf, aktiviti perjudian, perkhidmatan profesional. Sebagai contoh, kalau kita dapatkan perkhidmatan guaman, accountant dan sebagainya, itu juga dikenakan. Kita juga ada charge perkhidmatan untuk kad kredit, RM25. Kadar dia berbeza. Dia bukan 6 atau 8% tapi RM25. Sekali lagi kita juga kenakan charge perkhidmatan untuk perkhidmatan-perkhidmatan lain. Sebagai contoh insurans, kita sediakan. Dan akhir sekali kita berdasarkan kepada pengumuman bajet Belanjawan 2024, kita membuat grup baru, kumpulan cukai baru, di mana kita mengenakan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan logistik. Maknanya penghantaran barang. Tetapi dekat sini kita memberi keistimewaan lah, ataupun layanan istimewa. Sebagai contoh, sekarang memang satu norma atau gaya hidup. Kita memesan makanan secara atas talian. Dihantar oleh abang-abang rider dan sebagainya. Yang itu tidak dikenakan sebarang cukai. Cukai dia kosong. Pasal kita tahulah merupakan satu gaya hidup dan kita nak membantulah majoriti rakyat Malaysia. Walaupun kita dah memberi pemahaman kepada rakyat macam tadi kata untuk makanan tu cukainya kosong, tapi masih lagi ada segelintir tu risau kenaikan harga barang itu. Disebabkan oleh kesan domino itu. Dia kata kalau ini naik pasti yang lain-lain juga akan naik sama. Jadi bagaimana dengan kerisauan juga kebimbangan ini? Sebelum kami membuat pengumuman tentang perubahan dasar, perluasan skop dan juga kita menaikkan kadar ni, kami di Kementerian Kewangan memang buat kajian. Kita meneliti apakah sebenarnya kesan ataupun impak kepada golongan rakyat, terutamanya yang berpendapatan rendah. So berdasarkan kajian kami di Kementerian Kewangan, kami mendapati kesan kepada inflasi adalah terlalu rendah. Di mana kita anggarkan kesan kepada inflasi lebih kurang dalam kurang daripada 0.2%. Kalau ada berlaku kenaikan, so maknanya kesan dia tidak besar. Kan? Namun begitu kita tahu ada peniaga-peniaga cuba mengambil kesempatan daripada perubahan dasar ini. Kalau kita lihat di surat khabar, di laporan berita dan sebagainya, ada pihak mengatakan perkhidmatan mereka akan naik daripada 10 hingga ke 50%. Kami pun terkejut. Kan? Kerana kalau ikut kajian kami, kalau jika ada berlaku kenaikan, maksimumnya kerana cukai dinaikkan daripada 6% ke 8%, kemungkinan kenaikan dalam 2%. Tapi ini sampai ke 50%. Kami pun terkejut. Mungkin ada satu kegiatan cuba mengambil keuntungan secara berlebihan ataupun tidak berpatutan. Jadi untuk mengekang daripada aktiviti ini bagaimana? Kenaikan harga. Satu ialah kenaikan harga barang. Satu lagi bagaimana pula dengan syarikat-syarikat yang mungkin lari daripada cukai kenaikan 6 ke 8% ini? Yang berkaitan dengan kenaikan harga ini memang kita bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup. Kita nak memastikan harga-harga ni terkawal, tidak ada berlaku kenaikan mendadak, dan kami juga akan memastikan. Dan yang pentingnya aktiviti kepenggunaan tersebut, consumerism, kita perlu memastikan jika ada memang berlaku kenaikan secara tidak yang sepatutnya, mereka perlu membuat laporan dan sebagainya. Ada aktiviti penguatkuasaan yang akan dilaksanakan. Dan yang keduanya soalan berkaitan dengan peniaga yang cuba membuat pelarian cukai, pengelakan cukai dan sebagainya. Ini memang kita bekerjasama dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kita tahu Jabatan Kastam merupakan agensi menguatkuasakan pelaksanaan cukai perkhidmatan ini. Mereka ada pasukan penguatkuasaan yang memantau, membuat pemeriksaan, semakan dan juga pengauditan. Dan kita tahu kalau mereka ni adalah yang cuba ataupun telah melakukan kesalahan ni, pastinya pihak kastam akan membuat tindakan yang sewajarnya, dan mereka boleh bukan setakat dikenakan penalti, boleh juga dihadapkan di mahkamah untuk dibuat pertuduhan sepatutnya. Macam kedai makan juga, bukan semua jenis restoran yang boleh mengenakan cukai perkhidmatan ini. Jadi mungkin rakyat juga perlu faham, perlu peka. Dia ada beberapa keuntungan. 150 juta. Kalau di restoran, threshold dia ataupun nilai ambang
nampak ada 1.5 juta. 1.5 juta. Jadi kalau restoran tu dia punya sales 1.5 juta baru boleh. Dia janganlah kedai-kedai tepi-tepi jalan tu tiba-tiba naik harga sebab apa? Cukai. Itu tak ada. Dan kita juga di Kementerian Kewangan dan juga di Jabatan Kastam kita telah orang kata memastikan mana-mana sebagai contoh restoran mereka apabila mereka telah berdaftar dengan Jabatan Kastam mereka perlu mempamerkan tanda bahawa mereka telah berdaftar dan akan mengenakan cukai perkhidmatan. So kita boleh membuat periksaan. Kalau tiba-tiba ada restoran yang mengenakan cukai perkhidmatan tapi tidak berdaftar memang merupakan satu kesalahan. Agar isu ini tidak dipolitikkan, justifikasi kadar kenaikan 2% hingga pada 6 ke 8%. Kalau kita lihat perubahan dasar ini melibatkan dua perkara. Satu, perluasan skop perkhidmatan baru yang dikenakan cukai perkhidmatan. Yang keduanya adalah perubahan kadar 6 hingga 8%. Alasan ataupun justifikasi kenapa kerajaan membuat perubahan dasar ini adalah yang pertama sekali untuk orang kata menangani merupakan satu tindakan reformasi sistem percukaian kita, dan apabila kita membuat reformasi percukaian ini insya-Allah kita akan mendapat tambahan hasil yang sewajarnya, dan pada masa sama kita juga dapat meningkatkan penyampaian perkhidmatan di kalangan agensi penguatkuasaan percukaian. Ada tak kumpulan yang mendapat pengecualian daripada kadar kenaikan cukai ini? Apabila kerajaan mengumumkan yang kita akan mengubah menaikkan kadar cukai daripada 6-8%, kita dapati ada beberapa perkhidmatan yang selalu digunakan, majoriti digunakan oleh rakyat. Yang pertama sekali kedai makanlah, restoran. So memang sekarang dia kata gaya hidup dan sebagainya kita makan di luar. So maknanya perkhidmatan penyedia makanan di restoran ataupun di kedai-kedai makan memang tidak mengalami kenaikan, dikekal pada 6%. Perkhidmatan parkir kenderaan. Ketiga, perkhidmatan telekomunikasi. Itu memang penting. Kalau tak ada telefon, tak ada ni, kita dapat berhubung, memang kata tak bergerak kehidupan kita. Dan keempat sekali, perkhidmatan logistik. So empat perkhidmatan ini kekal pada kadar 6%. Jadi kita kena caknalah ataupun boleh terus semak ada jadual yang disediakan di laman Sesawang untuk melihat apakah sebenarnya sektor-sektor ataupun industri yang dikenakan cukai, tidak dikenakan cukai, dan juga yang mengalami kenaikan cukai daripada 6 ke 8% ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Tuan Ezrizan Othman, Ketua Session Bahagian Cukai Dasar dan Pelaksanaan GST Bahagian Cukai Kementerian Kewangan, kerana sudi bersama dengan kami hari ini dan juga memberi sedikit pencerahan mengenai kadar kenaikan 6 ke 8% yang berkuat kuasa mulai hari ini 1 Mac 2024. Okey, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali semula dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Berapa paket gula diorang beli? Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Awak tu nak pergi mana ni? Ni ada buat jalan langsung SPM jalan. SPM? Ya, selamat pagi Malaysia. Buat dah 3 bulan ni. Pesta Angin Timur tu ada aktiviti apa? Macam-macam ada. Jerami art tenor. Tu yang belon putih. Ada, surau tu pun ada. Si Angin Timur saja ke? Bukan, yang 2 bulan tu dekat Pesta Angin Timur. 3 bulan dekat tempat tapung tu, Pegal Asam tu. Jom apa tunggu pagi, jomlah. Ni panas tu hambang ni.
Baiklah, kembali ke studio. Selamat pagi Malaysia. Sekarang kami akan kongsikan kepada anda semua, ini adalah berkaitan dengan satu acara iaitu Karismatik Wanita Dambaan Syurga sempena dengan Restu Global Islamic Art Festival. Jadi untuk bercakap mengenai acara ini, dua orang tetamu ke studio Selamat Pagi Malaysia. Pertama, kita ada Datuk Nurul Huda Mas'on, iaitu pengerusi Persatuan Insan Cinta Ummah, dan juga kedua kita ada Major General Besara Datuk Haji Nawawi Daud, pengarah Institut Personality Quran Yayasan Restu. Selamat pagi dan juga selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Kita mulakan dengan Datuk Nurul dahulu. Mungkin nak berikan sedikit latar belakang mengenai Karismatik Wanita Dambaan Syurga sempena dengan Restu Global Islamic Art Festival. Silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Karismatik Wanita Dambaan Syurga sempena Restu Global Art adalah kerjasama antara Persatuan saya Insan Cinta Ummah dan juga Yayasan Restu. Dan program ini sebenarnya adalah konsep kita mengeluarkan Mushaf Khadijah, dan pelancaran itu dirasmikan oleh Permaisuri Selangor. InsyaAllah hari Sabtu ini pukul 10 pagi. Dan kenapa saya memilih Mushaf Khadijah ni? Sebab pertama-tamanya insya-Allah di Malaysia dengan konsep bunga-bunga sebanyak 30 kelopak bunga. Daripada bunga inai, bunga roselle dan juga macam-macam bunga lah. Itu adalah seni Islam untuk wanita. Dan bunga ni kita gunakan color-color yang color-color yang lembut untuk wanita, dan saya berharap atas kerjasama dengan Yayasan Restu ni dapatlah menyumbang membeli Al-Quran, dan sumbangan itu kita kembalikan kepada ummah untuk kita membina Masjid Mesra Muslimah di Cempaka Nilai. Okey, Datuk, saya difahamkan nama Mushaf Khadijah itu sangat istimewa. Dipilih kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kan tuan DJ kita. Jadi sebagaimana yang dimukadimahkan oleh Datuk tadi, bahawa pemilihan bagi saya pemilihan asas pemilihan Mushaf Khadijah itu ialah tak lain tak bukan mengambil sempena nama isteri Rasulullah SAW. Ya. Semua kita kenal, ya, dia Ummul Mukminin, ya, dia adalah seorang tokoh wanita yang terunggul lah di dalam sejarah Islam. Ya. Jadi dengan penampilan nama Mushaf Khadijah ini adalah diharapkan ia akan menarik perhatian seluruh para penonton muslimin di Malaysia kita ini, ya, supaya mendukung program yang sedang diusahakan oleh yang Datuk sebut tadi. Dan bagi saya Siti Khadijah ini suatu tokoh yang tidak perlu kita perkenal lagi sebenarnya, ya. Dia pertamanya dia adalah isteri Rasulullah yang pertama dan merupakan ibu kepada anak-anak Rasulullah. Dan yang paling utama dalam pemilihan ini, karakter yang ada pada Siti Khadijah sendiri. Yang ini kita nak tampilkan dalam pendebatan ini insya-Allah. Di mana dalam Al-Quran ini kita tahu ada surah An-Nisa, ya, ada surah Maryam, ya. Jadi surah-surah ini insya-Allah akan kita olah di dalam Mushaf Khadijah ini dengan memberikan ciri-ciri khas mendukung wanita muslimah, supaya dengannya insya-Allah dia menjadi motivasi, menjadi orang katakan pendorong semangat untuk wanita-wanita kita yang ada di luar sana untuk mencontohi karakter yang ada pada Siti Khadijah, ya. Di antara karakter yang kalau boleh saya tambah sikit, ya, karakter ni ialah Siti Khadijah ini dia seorang business woman yang dia ada daya jati diri dan juga kekuatan berdikari. Ya, ini sesuai dengan kebanyakan wanita kita di Malaysia ini banyaknya career woman. Berarti dia walaupun kita ni seorang wanita yang pekerja, ya, bukan bermakna kita tidak boleh mendukung program-program seumpama ini. Dan itulah kita tampilkan Mushaf ini insya-Allah dengan harapan kita dapat sokongan bahawa sebagaimana Siti Khadijah mendukung dakwah Rasulullah, menjayakan dengan segi daya upayanya, segi keuangannya, ya. Dan insya-Allah maknanya kita yang bekerja juga boleh mendukung aktiviti dakwah. Paling tidak pun mendukung penerbitan ini dengan kita menyumbangkan sesuatu yang boleh menjayakan program insya-Allah. Dan apa yang menarik yang sebagaimana disebut oleh Datuk tadi, bahawa penerbitan Mushaf ini di samping kita menjayakan penerbitannya, hasil daripada koleksi ini kita akan menjaga satu lagi konsep Islam, iaitu
Masjid Mesra Muslimah yang akan dilaksanakan, akan dibuat di Nilai Cempaka tu nanti di antara tempat yang insya-Allah. Jadi inilah di antara konsep kenapa penamaan Masjid Khadijah ini dipilih insya-Allah. Untuk program ini apakah antara pengisian dan juga intipati bagi memenuhi keseluruhan program ini selain daripada pelancaran Mushaf Khadijah? Kita ada buat program khatam Al-Quran, berselawat dan juga Yasin 7 Mubin. Selepas tu kita akan ada pelancaran untuk Masjid Mesra Muslimah dan juga pelancaran Mushaf Khadijah, dan kita ada buat penyalinan Nur Khadijah. Kita ada buat kaligrafi. Nanti Permaisuri akan sempurnakan kaligrafi yang terakhir insya-Allah. Adakah program ini terbuka untuk sesiapa sahaja yang akan hadir? Ya, program ini terbuka kepada sesiapa sahaja untuk datang insya-Allah, sebab sebenarnya festival ini sudah bermula selama 10 hari. Dia dah bermula. So Sabtu dan Ahad ini adalah kemuncak, dan malam ini pun kita banyak aktiviti seperti Ratib Al-Atar, kita ada buat kaligrafi untuk kanak-kanak, macam-macam aktiviti. InsyaAllah kalian boleh datang. So kemuncaknya untuk besok, untuk muslimat-muslimat boleh datang, boleh tengok perasmian kita dan boleh dapatkan Al-Quran Mushaf Khadijah insyaAllah. Datuk, bagaimana Datuk melihat pelaksanaan program sebegini mampu untuk mewujudkan masyarakat yang lebih kuat dalam mendalami ilmu agama, khususnya kepada kaum wanita itu sendiri? Sebab itu saya menampilkan bahawa penampilan tokoh Khadijah itu ialah mengambil sempena bahawa Siti Khadijah ini ialah seorang isteri yang mempunyai kuat keimanannya, kerana beliau ini adalah merupakan orang pertama memeluk Islam. Jadi pertamanya maknanya dari segi kehebatan keimanan inilah yang kita cuba nak terapkan kepada seluruh umat muslimah di luar sana, dengan harapan bahawa apabila terbitnya Quran ini, dan kita akan berikan ciri-ciri khas di dalam Al-Quran itu. Sebab kita tahu surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran, kita ada surah Maryam, surah yang ke-19. Jadi semua ini akan ditampilkan dalam mashaf ini, di mana kalau seorang wanita muslimah itu memegang Al-Quran ini, insya-Allah dia akan melihat ada keistimewaan yang boleh dicontohi, mengambil sempena dengan karakter yang ada pada Siti Khadijah itu sendiri. Di dalam Al-Quran sendiri pun ditampilkan dalam konsep ini ada 8 dikatakan apa disebut sebagai disiplin ilmu yang dalam Al-Quran. Bermula dengan pengukuhan akidah, penghayatan syariat, kemudian ilmu, tamadun, kemudian hablum minallah, hablum minan nas, akhlak Al-Quran, dan juga bagaimana konsep reward dan punishment. Yang ini proses memberi pahala dan juga memberi hukuman. Di antara lelaki wanita ni sama. Itu yang dibuat oleh Al-Quran. Kita tengok pada surah Al-Ahzab ayat 35 Allah sebut kan. Sesungguhnya orang mukmin lelaki wanita, orang muslim orang mukmin yang lelaki yang berpuasa, yang beribadat, semuanya akhirnya mendapat balasan pahala sama di sisi Allah. Itulah disiplin yang ada dalam Al-Quran. Di mana ingin memberikan hak kepada lelaki wanita itu sama. Dan inilah tetapi sebelum ini kebanyakannya ditanjulkan seolah lelaki yang mempunyai keistimewaan. Jadi penerbitan masa ini ialah lebih nak menampilkan bahawa wanita juga mempunyai tempat istimewa di dalam Al-Quran, dan insya-Allah kita yakin bahawa masa ini akan beri manfaat kepada seluruh umat. Setelah hampir 10 hari program ini telah pun berjalan, dan kita akan menunggu kemuncak pada hujung minggu ini. Apa yang telah pun dilalui sepanjang 10 hari ini dari segi, kalau boleh kita nak imbas sedikit kejayaan-kejayaan yang telah pun dilalui dalam acara ini. Datuk. Acara ini sebenarnya kalau kita restu Global Quranic Art Festival ini kita berjalan selama 10 hari, bermula 23 Februari lepas dan sampai akan berakhir pada hari Ahad ni insya-Allah Jadi di dalam festival ini penampilan utama, agenda utama adalah menampilkan keindahan Al-Quran. Sini mushaf Al-Quran, zukhruf dan penerbitan Al-Quran yang restu ini dia agak istimewa di mana dia bermotifkan motif tempatan. Contohnya bila kita nak buat mushaf wanita, jadi kita ambil ciri-ciri kewanitaan di situ. Kalau kita tengok dalam masa tu dia ada 30 dia punya kelopak bunga melambangkan 30 juzuk Al-Quran. Dan di sana kalau saya menyeru jugalah pada seluruh penonton hari ini supaya mengambil kesempatan untuk menghadiri ataupun mengunjungi festival ini yang masih berbaki sampai hari Ahad ni.
Jadi mungkin saya cerita ni tidak sepenuhnya. Jadi saya jemput tengok sana, kita tengok mushaf Al-Quran berbagai versi. Contohnya setiap negeri itu dia ada mushaf dia sendiri. Dia ada negeri Terengganu ada, negeri Kelantan ada, ciri-ciri Johor ada. Jadi setiap penerbitan Al-Quran tu dia bercirikan ciri-ciri tempatan. Ini ada. Kalau Negeri Sembilan dia ada ciri-ciri. Mungkin saya tak berapa nak jelaskan satu persatu. Kena pergi tengok lah. Kena pergi tengok. Sebab kita ada buka kilang Al-Quran. Ada kilang Al-Quran. Mereka boleh datang melawat dan boleh melihat proses cara untuk menyalin dan mengeluarkan Al-Quran tu, insya-Allah. Itu yang paling best. Sebab kita sebelum program ni kita tak pernah buka. Kita tak buka. Kecuali agensi-agensi tertentu sahaja. So inilah peluang mereka boleh rebut untuk datang menyaksikan. Kedua terbesar di dunia selepas Arab Saudi. Ini terletak di Pers 14, namanya Nasrul Quran. Di Pers 14 Putrajaya. Jadi kalau Google aja Nasrul Quran tu, dia akan dapat keluarkan itulah tempat yang berlakunya festival ini. Di sana ada, dan ada beberapa yang menarik lagi yang di samping itu adanya jubah saiz yang melambangkan Nabi Adam. Jubah yang besar dan ada lagi yang pameran deko pedang Rasulullah, rumah orang Islam macam mana Jadi di antara yang kita pamerkan di dalam festival selama 10 hari, insya-Allah. Mungkin sedikit kata-kata akhir harapan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Mungkin ada yang berdekatan boleh singgah ke Karismatik Wanita Dambaan Syurga dan Restu Global Islamic Art Festival ini. Silakan. Saya sangat-sangat berbesar hati dan mengalu-alukan kedatangan kalian muslimin-muslimat ke program Karismatik Wanita Dambaan Syurga. Kita banyak pengisian dalam tu, insya-Allah. Kita boleh khatam bersama-sama, kita boleh berselawat bersama-sama. Insya-Allah kalian boleh datang secara percuma, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Nurul Huda Mas'un, iaitu pengerusi Persatuan Insan Cinta Ummah, dan terima kasih juga kepada Major General Bersara Datuk Haji Nawawi Daud, pengarah Institut Personality Quran Yayasan Restu. Okey. Baiklah, kita akan ke Perak selepas ini. Kita akan ke cerita pagi di Negeri Perak. Ini berkaitan dengan Tahun Melawat Perak tahun 2024 bersama rakan saya Fahmi yang sudah pun bersedia. Fahmi, silakan. Ya, cerita pagi dari Perak hari ini sebutkan dari Ipoh dan sudah tentu untuk tahun 2024 tumpuan kepada sektor pelancongan di negeri Perak ini sempena Tahun Melawat Perak 2024. Dan bersama dengan saya pagi ini yang berhormat Lozi, Esko Pelancongan, Industri, Pelaburan dan Pembangunan Koridor. YB, selamat pagi. Selamat pagi. Baik YB, setakat ini untuk TMP 2024 ini YB, bagaimana sambutan yang diterima daripada pelancong? Sambutan saya rasa boleh dikatakan amat merangsangkan. Sebab walaupun sebelum lagi Tahun Melawat Perak pun dah saya rasa rakyat negeri Perak teruja sangat. Sebagai contoh seperti ambang Tahun Melawat Perak ni, kita membuat satu sambutan di Silver Lake. Kehadiran tu melampaui jangkauan kita sebenarnya. Baik, jadi YB, kalau dilihatkan bagaimana YB melihat kepada pengusaha ataupun penggiat industri pelancongan dan juga masyarakat setempat di Perak untuk tahun ini? Saya rasa setentunya mereka tidak sabar-sabarlah menanti kedatangan pelancong-pelancong ke negeri Perak sempena Tahun Melawat Perak inilah. YB, sasaran 8 juta pengunjung domestik, adakah pihak kerajaan negeri yakin ianya mampu dicapai? Saya rasa itu tidak menjadi masalah. Kemungkinan besar kita akan jauh melangkaui daripada sasaran kita sekarang. YB, dan kalau dilihatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pernah berucap, ada mengatakan bahawa pentingnya masyarakat untuk menjadi duta kepada kawasan pelancongan masing-masing. Mengapa ia penting, YB? Setentunya sebab dalam pelancongan ni ia melibatkan orang kata pengalaman mereka. Jadi apabila mereka berada di dalam negeri Perak ni, jadi kalau mereka melihat senyuman, jadi senyuman itulah yang akan mereka ingat. Sekiranya mereka melihat kawasan tu bersih, indah, jadi kebersihan dan keindahan juga itu jugalah yang akan mereka ingat. Jadi dengan itu setiap rakyat dalam negeri Perak ini perlu memainkan peranan dalam menjaga, kita katakan mungkin kita kata sopan santun, budi pekerti kita, kebersihan kawasan, layanan kita kepada mereka yang datang ke negeri Perak. Saya rasa ini sangat-sangat penting kerana ini juga dapat meyakinkan kepada pelancong-pelancong serta hanyalah penduduk tempatan sahaja yang boleh tahu cerita-cerita, sejarah-sejarah yang ada di kawasan tersebut dan mereka boleh menceritakan ini kepada mereka yang datang ke negeri Perak ini.
Habis untuk pelancong di luar sana, bagaimana mereka nak dapatkan maklumat mengenai produk pelancongan yang ada di Perak ini? Cara paling senang, layari laman web Tourism Perak kita. Selain daripada itu, senang. Bila datang ke sini, kita ada ramai duta-duta kita. Just tanya kepada rakyat negeri Perak ni, ke mana anda ingin berada, saya rasa semua mereka sanggup dan juga mempunyai maklumat kepada kawasan-kawasan yang cukup cantik di kawasan ini. Akhir sekali YB, harapan pihak kerajaan negeri lah terhadap Tahun Melawat Perak 2024 ini. Harapan kita setentunya pakar-pakar lah ramai-ramai ni datang ke negeri Perak, lihat keindahan alam yang ada di sini, sejarah negeri Perak yang cukup unik, dan juga kebudayaan-kebudayaan dan juga masyarakat negeri Perak. Saya rasa setentunya ia akan meninggalkan satu kenangan yang sangat manis dalam hidup kita. Baik, terima kasih YB. Terima kasih. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian cerita pagi dari Perak hari ini. Kembali semula ke Angkasa Puri. Terima kasih Fahmi. Itu dia cerita pagi dari negeri Perak, Tahun Melawat Perak 2024. Jadi tak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan. Dan pastinya kalau salah satu program mega RTM sepanjang bulan Ramadan setiap tahun adalah Jelajah Ramadan. Setiap tahun akan ada Jelajah Ramadan. Jadi Jelajah Ramadan RTM 2024, apa kelainan, apa keunikan untuk tahun ini? Kita nak terus saja bersama dengan dua tetamu kita di studio. Kita kenalkan terlebih dahulu. Kita ada Encik Sabri Mansur, Pengarah Penyiaran Negeri Terengganu, dan juga Encik Abdul Razak Ahmad, Penolong Pengarah Session Penyelasan dan Penjadualan Radio. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jelajah Ramadan ini dia sangat orang kata sentimental lah dengan RTM kan. Dia memang setiap tahun akan ada dan ini adalah program besar, orang masyarakat akan tunggulah setiap lagi-lagi lokasi-lokasi. Tahun ini bagaimana Encik Razak? Dari segi kalau kita tengok idea keseluruhannya tahun 2024 Jelajah Ramadan tahun ini. Baik, terima kasih. Untuk tahun 2024 ini adalah edisi ke-12 Jelajah Ramadan yang dianjurkan oleh RTM, terutamanya daripada bahagian program radio lah. Bagi tahun ini kita mengembalikan konsep Jelajah Ramadan. Jelajah tu maknanya kita ada konvoi. So maknanya sebelum ini, dalam 2-3 tahun sebelum ini kita dah tak ada penjelajahan daripada satu lokasi ke satu lokasi. Maknanya pada tahun ini kita kembalikan. Maknanya bermula di Terengganu, kita akan menjelajah ke 19 lokasi di seluruh negara untuk kita membawakan program Jelajah Ramadan ini. Di mana kita anggarkan 10 biji kereta akan berkonvoi. Bermula di Terengganu, ke Kelantan, ke Perlis dan akhirnya akan berakhir di Johor. Di mana pada tahun ini kita mensasarkan bahawa kita mempelbagaikan program. Kita tidak hanya, kalau sebelum ni Jelajah Ramadan ini memberi fokus kepada golongan-golongan tertentu, golongan asnaf dan sebagainya. Pagi tahun ini kita mempelbagaikan program. Maknanya ada program yang khusus untuk bubur lambuknya. Kalau dulu semua tempat kita pergi bubur lambuk dan agihan asnaf dan sebagainya. Tapi untuk tahun ini kita minta negeri-negeri yang akan kita singgah, skuad Jelajah Ramadan ni akan singgah, kita ada konsep dan tema tertentu bagi negeri-negeri. So maknanya akan menarik lah. Dan Alhamdulillah pada tahun ini kita pun telah mendapat penajaan yang agak besar daripada dua syarikat iaitu Petron dan juga Nescue untuk bersama-sama dengan kita memberi sebagai CSR ataupun tanggungjawab sosial korporat RTM di sepanjang dengan Ramadan ini. Itulah yang saya boleh cerita seberingkas. Kalau nak cerita panjang lagi sebenarnya. Okay. Jadi jelajah ini akan bermula di Terengganu pada 10 hari bulan 10 Mac ini. Jadi kita bawakan tuan rumahnya hari ini. Ini akan set the bar ni untuk negeri-negeri yang lain. Jadi macam mana, apa persiapan dan juga apa antara aktiviti ataupun program yang telah pun dirangkum? Baik, terima kasih Fika. Sebenarnya pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada KP, Ketua Pengarah, yang memilih Terengganu untuk menjadi lokasi kepada pelancaran Jelajah Ramadan yang merupakan tonggak program bahagian radio RTM lah. Jadi kita akan bermula pada 10 hari bulan dan permulaan tu kita akan dah bermula pagi tu dengan bergerak beramai-ramai. Konvoi terus. Dia nak kata permulaan konvoi dari Kuala Terengganu pergi ke lokasi untuk perasmian tu yang mengambil masa lebih kurang dalam 45 minit, tapi insya-Allah kita akan diiringi oleh polis trafik. Jadi mungkin perjalanan itu akan jadi lebih pantas. Jadi kita akan bergerak pergi ke Warisan Pahlawan Resort yang terletak di Kuala Berang.
Dan keunikan warisan pahlawan resort ni ialah seni bina Melayu dia. Seni bina dia itu menggambarkan bagaimana masyarakat Melayu Terengganu khususnya dalam berkembang. Sebab Kuala Berang ni sebenarnya tempat bermulanya penempatan awal manusia di Terengganu lah. Ini dapat dibuktikan menerusi penemuan-penemuan barang-barang harian di sekitar gua di Tasik Kenyir. Dan selain itu, keunikan di Kuala Berang ni juga Tasik Kenyir itu sendiri. Jadi perjalanan dari resort ni pergi ke Tasik Kenyir itu tak jauh, lebih kurang 30 minit. Jadi tempat ini sangat sesuai dan di samping dia punya background dia ataupun dia punya seni bina Melayu, seni bina tradisional masyarakat Melayu di Terengganu, kita boleh juga menonjolkan juga kawasan-kawasan pelancongan dan Kuala Berang ni juga terkenal dengan ikan baung. Dan selain itu kita ada air terjun Sekayu. Dan pada masa yang sama di hutan Lipur Huru Terengganu itu ada air terjun 3 tingkat. Jadi selain daripada tempat itu sendiri, maknanya di sekitarnya itu pun sudah melambangkan keunikan yang terdapat di Kuala Berang. Dan jangan lupa Kuala Berang itu ialah pusat pentadbiran bagi daerah Hulu Terengganu. Itulah seberingkas tentang Kuala Berang dan tempat venue kita punya majlis pelancaran itu nanti. Dan juga Selamat Pagi Malaysia juga akan bersiaran di sana pada hari Sabtu dan juga Ahad sempena dengan pelancaran Jelajah Ramadan ini. Ya, betul. Jadi Encik Razak, Jelajah Ramadan kali ini siapa yang terlibat? Adakah DJ ataupun ada juga pihak-pihak lain yang akan terlibat sama dalam menjayakan setiap lokasi tersebut? Baik, terima kasih. Untuk tahun ini, seperti mana kita membawa tema satu suara radio RTM. Maknanya akan membabitkan penglibatan 34 stesen radio RTM secara keseluruhannya, membabitkan juruhebah yang mana kita akan buat dalam konvoi kita, juruhebah, dan juga juruhebah di stesen negeri masing-masing. Dan untuk ibu pejabat, kita seperti yang saya katakan tadi, kita ada 2 penaja yang besar yang akan bersama dengan kita, Petron dan juga NSQ. Dan bagi negeri kita banyak akan ada rakan-rakan strategik yang mana akan membantu untuk menjayakan program yang telah dirancang bagi peringkat negeri. Dan sama juga di ibu pejabat, kita akan ada pada 28 hari bulan. Maknanya peringkat RTM ibu pejabat lah. Maknanya itu akan membabitkan pelbagai pihak lagi yang akan membantu kita. Istimewanya di 28 hari bulan di ibu pejabat ni, kita akan merasa kalau biasa je kita hanya kena bubur lambuk saja di bulan puasa. Itulah dia punya signifikan je pun. Pelayanannya pada 28 hari bulan di Radio Pejabat, kita akan memasak lebih kurang 10 atau 15 jenis bubur yang lain. Selain pada bubur lambuk. So jadi pada 28 hari bulan ni, kalau siapa yang nak merasa selain daripada bubur lambuk, umpamanya bubur pedas daripada Sarawak, ada bubur yang daripada Sabah yang akan kita masak di sini, dan pelbagai jenis bubur lagi kita akan masak pada 28 hari bulan nanti. So bolehlah datang pada 28. Jadi penglibatan pelbagai pihak untuk menjayakan Jelajah Ramadan ini di peringkat negeri, di peringkat pejabat, yang mana kita rasa mereka pun dah macam saya kata dah 12 tahun kita ini masuk edisi ke-12. Mereka ni dah tahu, bertanya-tanya. Mungkin Cik Sabri sendiri pun faham di mana bila negeri ni, sebelum Ramadan lagi ada pihak dah ramai tanya bila Jelajah Ramadan ni. Kerana mereka itu satu jenama yang mana inilah pernah dimasuk dalam Malaysian Book of Record, bahawa kita inilah program CSR terpanjang yang dianjurkan oleh RTM dan terutamanya bahagian program radio. Jadi pada saya, apa yang saya nak cakap ini, terima kasih kepada semua yang menjayakan JR 2024. Jadi kalau di peringkat HQ-nya kita tahu ada pelbagai jenis bubur, nanti kita boleh rasa. Kalau di Terengganu pula, selain memperkenalkan lokasi-lokasi, apa lagi pengisinya? Di Terengganu ni pertama sekali saya nak bagi tahu Jelajah Ramadan ni masuk dalam kalender kerajaan negeri. Jelajah Ramadan negeri RTM. Dan tempat lain-lain yang kita ada di sana nanti ada demonstrasi masakan, tempatan, lepas tu demonstrasi ukiran. Di samping itu kita juga menjemput pihak Fama untuk membuat macam jualan-jualan buah-buahan. Tujuan dia bukan apa, untuk pada masa kita jelajah Ramadan tu, program di situ tu
pada masa yang sama kita nak orang ramai ataupun orang kampung di sekitarnya turut sama-sama meraihkan dan juga merasai program jelajah Ramadan yang kita buat tu, di samping mendapat apa yang beli barang-barang yang murah sikit dari segi buah-buahan. Kita nak buat lebih tetapi tak boleh sebab faktor tempat. Tempatnya tu agak terhad. Jadi yang setakat kita boleh dari segi demonstrasi ukiran, demonstrasi makanan dan juga jualan buah-buahan. Pada masa yang sama kita juga melibatkan kanak-kanak. Dari segi persembahan. Persembahan untuk contohnya macam kebudayaan, tarian. Jadi kanak-kanak akan ambil bahagian jugalah. InsyaAllah daripada kemas. InsyaAllah lah kita sedang usahakan. Lokasi pertama di mana? Ya? Di Terengganu nanti. Apa Lokasi dia? pertama untuk jelajah. Lokasi dia sebenarnya gini, Perasmian tu venue-nya, tempatnya ialah di Kuala Berang, Warisan Pahlawan Resort. Kat situ tempatnya bermula daripada pagi, perasmian, ucapan KP, lepas tu penyampaian sumbangan oleh penaja utama kita tadi, Petron dan juga Nescue. Di samping penaja-penaja tempatan, itu kita adakan sesi sebelah petang. Sebelah petang tu kita ada program dipanggil Ahlan wa Sahlan. Kat situ penyampaian pun lagi ramai. Lebih kurang dalam 60 orang yang melibatkan asnaf, anak yatim, ibu tunggal, mualaf dan juga pesara RTM Terengganu. Dan insya-Allah kita akan bagi sumbangan menerusi penaja-penaja tempatan pada sesi petang itu. Saya harap program itu sebenarnya berlangsung daripada pagi sampai ke malam. Dia ada pengisian dia. Dan kita juga buka kepada orang ramai untuk hadir dan sama-sama meraih dan memeriahkan program jelajah Ramadan sempena hari 1 Ramadan yang akan menjelang 2 hari berikutnya tu. Sebab kita 10 bulan puasa 12 bulan kan. Juga anda boleh bersama dengan Ridwan di sana. Ridwan nanti akan pergi. Saya akan ke sana untuk balik kampung. Pagi. Dan juga pelancarannya lah. Orang kata jiwa Terengganu tu tetap Terengganu. Pekat Ganu. Okay. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Sabri Mansur, Pengarah Penyiaran Negeri Terengganu dan juga Encik Abdul Razak Ahmad, Penolong Pengarah Session Penyelarasan dan Penjadualan Radio selepas Ganu ke Kelantan. Ke Kelantan. Nanti kita buat penyerahan passing bendera tu ke Kelantan. Betul. Lambat lagi mau sampai ke Sabah. Macam jauh perjalanan tu. Akan ada perancangan ke Sabah Sarawak? Sabah memang kita ada. Memang saya katakan tadi 34 stesen dan Sabah akan bermula pada 25 hari bulan. Istimewanya pelancaran kali ini kita buat di stesen minyak Petron. Wow. Ada buat kan. So kita istimewanya seperti saya kata awal tadi berbeza daripada sebelum-sebelumnya. Wow. Jadi ada 19 lokasi, kesemuanya mungkin akan nanti akan dikemaskini melalui media sosial di setiap RTM negeri maupun di saluran berita RTM. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu. Kita terus saja ke Johor untuk lintas langsung. Ini adalah berkaitan dengan perbarisan sempena dengan Hari Tentera Darat ke-21 bersama dengan rakan pelapur iaitu Erwin yang saya kira sebentar saja lagi akan bersedia dan juga untuk menunjukkan kita tentang gambaran apa yang berlaku di sana. Perbarisan sempena Hari Tentera Darat ke-21. Silakan Erwin. Baiklah, terima kasih. Saya kini berada di Segamat Johor bagi membawakan perkembangan terkini sambutan Hari Tentera Darat ke-91. Dan apa yang saya boleh lihat ketika ini di sekeliling dataran ini penuh dengan orang ramai yang telah hadir ke dataran ini sejak pukul 6 pagi lagi bagi menyaksikan sendiri sambutan Hari Tentera Darat di sini. Dan selain itu saya dapat lihat juga aset-aset tentera darat di sekitar dataran ini seperti meriam artileri, kereta berisai dan juga sistem roket lancar. Dan jalan di sepanjang laluan ini telah pun ditutup bagi memudahkan pergerakan orang awam ke dataran ini. Dan juga baru sebentar tadi 6 penerjun baru saja mendarat di dataran ini membawa bendera yang signifikan dengan lokasi sambutan pada hari ini. Dan juga sebentar tadi pelancaran strategi domain daratan. Dan sinonimnya sambutan Hari Tentera Darat diadakan di sini adalah atas faktor daerah ini pernah terlibat dengan Perang Dunia Kedua pada tahun 1940-an. Jadi untuk itu kita bersama dengan Kolonel Muhammad Hafizah Mat Idris iaitu Kolonel Tadbir Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat. Jadi Kolonel, terima kasih. Jadi Kolonel boleh ceritakan sikit apakah signifikannya segamat dengan sambutan pada hari ini?
Sebelum saya menjawab soalan ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-91. Terdapat beberapa faktor yang signifikan kenapa Bandar Segamat ini dipilih. Tetapi boleh saya sebutkan disebabkan faktor geografi dan juga sejarah. Faktor geografinya adalah kerana Bandar Segamat ini terletak betul-betul pertengahan di antara bandar-bandar besar di Johor, iaitu Pontian, Batu Pahat dan juga Keluang. Begitu juga Segamat juga berdekatan dengan negeri-negeri lain iaitu Pahang, Melaka dan Negeri Sembilan, menyebabkan ianya amat sesuai dengan pemilihan bandar ini. Dan yang keduanya adalah disebabkan faktor sejarah. Kita imbas balik pada tahun 1942 semasa Perang Dunia Kedua. Seperti yang semua maklum bahawa tarikh tahun tersebut adalah zaman kehitaman ataupun zaman gelap negara kita apabila kita dijajah, dan pada masa tersebut British di Buluh Kasab telah meletupkan jambatan Buluh Kasab pada tahun 1942 bagi mengekang pergerakan mara tentera Jepun menuju ke selatan, dan kita masih boleh melihat peninggalan sejarah jambatan putus di Buluh Kasab, dan ianya amat signifikan kepada penduduk Johor dan Segamat amnya kerana ia akan memberikan kita kenangan sejarah agar peristiwa yang sama tidak berlaku di negara kita lagi. Dan Tentera Darat pastinya akan bersama dengan rakyat memastikan perkara sedemikian tidak akan berlaku di dalam sejarah negara kita pada masa akan datang. Itu yang signifikannya Bandar Segamat kita pilih selain pada faktor kondusif kawasan-kawasan di sekitar dataran Segamat untuk dilancarkan program Hari Ulang Tahun Tentera Darat pada tahun ini. Okey, Colonel, apa pengisian program bagi sambutan Hari Tentera Darat pada hari ini? Untuk hari ini, Hari Ulang Tahun Tentera Darat yang ke-91 bukan sekadar pada hari ini. Izinkan saya menceritakan semalam juga pada 29 Februari juga kita telah mengadakan beberapa siri program seperti promosi tentang kerjaya Tentera Darat, Derma Darah, forum perdana di Masjid Segamat. Untuk hari ini kita ada beberapa aktiviti penting, terutamanya apa yang sedang tuan-tuan dan perempuan di televisyen dapat saksikan, pembarisan Tentera Darat. Untuk pembarisan Tentera Darat kali ini, ianya kita bahagi kepada dua segmen. Pembarisan tempur, dan yang keduanya adalah perakan kontingen dan juga kenderaan aset-aset Tentera Darat. Untuk pembarisan kali ini, pembarisan dianggotai oleh 21 pegawai dan 624 anggota lelah pangkat, dan diketuai oleh Lieutenant Colonel Syarul Nizam daripada Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu Diraja, dan beliau ingin saya nyatakan juga adalah anak jati Johor dan berasal daripada Ulu Tiram. Di dalam pembarisan ini kita ada beberapa detachment atau kontingen. Detachment pertama adalah detachment tempur, bantuan tempur, bantuan khidmat, dan 2 detachment daripada pasukan elit kita iaitu daripada 10 Brigade Para dan grup gerak khas. Tidak lupa juga kontingen atau detachment wanita. Okey, Colonel, mungkin boleh cerita sikit tentang program yang akan diadakan pada malam ini? Program pada malam ini amat menarik dan saya menjemput tuan-tuan dan perempuan yang berada di Segamat dan sekitar untuk turut hadir. Program Tattoo pada malam ini akan mempersembahkan beberapa persembahan, dan yang boleh saya cakapkan yang menarik perhatian adalah penunjukan payung pada waktu malam yang jarang-jarang sekali kita dapat saksikan. Kemudian kita ada persembahan kawat kaki senyap daripada Batalion pertama Regimen Ranger Diraja, dan persembahan tempur tanpa senjata anggota-anggota tentera yang membuktikan bahawa setiap anggota tentera mempunyai asas pertahanan diri sendiri. Kemudian kita ada tarian perang daripada 10 Brigade Para, begitu juga daripada persembahan pancaragam, tidak lupa daripada anjing perang, dan juga persembahan Red Warrior ataupun motosikal akrobatik daripada Korps Polis Tentera yang begitu hebat. Dan akhir sekali adalah daripada jangan lupa terhadap jabatan bertuah di akhir program. Sila datang dan diharapkan semua terhibur. Kerana pastinya Tentera Darat datang ke Segamat dan kami menanti tuan-tuan dan perempuan semua gagah setia. Baik, terima kasih Colonel atas perkongsian maklumat tadi. Terima kasih. Sekian laporan saya dari Segamat. Kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Erwin. Langsung dari Johor. Ya, itu bersama dengan sambutan Hari Tentera Darat ke-91, gagasan Tentera Darat dan Rakyat kekal siaga. Itu tema untuk tahun ini. Okey, kita akan ke Map Malaysia. Selepas ini rakan kami sudah pun bersedia untuk menyampaikan ramalan cuaca pada hari ini. Silakan kita ke Map Malaysia.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada status cuaca panas terkini di mana masih lagi terdapat beberapa kawasan di semenanjung Malaysia. Itu melibatkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, negeri Perak, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta melibatkan daerah Petaling dan juga Sepang Selangor yang kini berada dalam tahap berjaga-jaga menerima suhu maksima harian antara 35 hingga 37 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu, daerah pokok Sena negeri Kedah pula kini masih lagi berada pada tahap 2 itu gelombang haba yang menerima suhu maksima harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Selain itu juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, daerah Beaufort dan juga Limbang turut berada dalam tahap berjaga-jaga. Oleh itu, orang awam dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah, elakkan dari melakukan pembakaran secara terbuka serta perbanyakkan minum air untuk kekal terhidrat. Baik, seterusnya menerusi paparan imej gemar radar yang terkini pula, diperhatikan buat masa ini tiada hujan dicerap. Di hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia pada pagi ini, hujan hanya dicerap sedang berlaku melibatkan negeri Kelantan dan juga Terengganu yang dijangkakan akan beransur reda dalam sedikit masa sahaja lagi. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca juga adalah cerah di kebanyakan kawasan. Keadaan cuaca lembap yang berlaku melibatkan bahagian selatan dan juga tengah negeri Sarawak sejak dari lewat malam tadi kini sudah mula beransur reda. Walau bagaimanapun, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat waspada bagi kawasan yang ditandakan dengan warna kuning ini dengan potensi hujan lebat berterusan untuk berlaku terutamanya pada petang sehingga ke malam dan juga ke awal pagi sekurang-kurangnya sehingga 3 Mac nanti. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat diminta untuk lebih berhati-hati dan juga sentiasa bersiap siaga dengan sebarang kemungkinan yang berpotensi untuk berlaku di kawasan anda. Baik, untuk ramalan cuaca pada petang nanti pula, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan kurang taburan hujan di kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada petang nanti. Namun, hujan beserta terbuk petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan, Pahang, pedalaman negeri Perak, negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga barat negeri Johor pada petang nanti. Keadaan cuaca lembap juga berpotensi untuk berlaku di kebanyakan kawasan di negeri Sarawak serta melibatkan bahagian Kudat, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah pada petang nanti. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap orang ada destinasi berbeza.
Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan, atau mungkin saja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Mungkin ramai yang sudah terbiasa dengan nama Andalusia Travel and Tours. Dalam Selamat Pagi Malaysia pun sudah berkali-kali mereka bersama dengan kami jadi pada hari ini juga kami bersama dengan Andalusia sekali lagi. Tapi kali ini agak unik kerana ini adalah satu kolaborasi pertama antara Andalusia bersama dengan Azan Quranic Center. Ini adalah satu program umrah untuk bulan Syawal pada tahun ini dan saya kira banyak pengisian-pengisian yang berkisarkan tentang perjalanan kita untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Saya bersama dengan 3 orang tetamu. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Puan Hajah Ida Rizwana Idris, iaitu pengarah dan penasihat undang-undang Andalusia ke Selamat Pagi Malaysia. Selamat datang juga kepada Ustaz Anas Azami, pengasas Azan Quranic Center, dan juga selamat datang kepada Ustazah Aisyah Ba'ain, iaitu pengasas Azan Quranic Center. Okey, baiklah. Ini kolaborasi pertama Hajah. Bagaimana tercetusnya idea kolaborasi antara Andalusia dengan Azan Quranic Center ini? Terima kasih. Sebenarnya kolaborasi pertama ini tercetus kerana kita nakkan jemaah yang pergi umrah itu juga mendalami pembacaan Al-Quran. Dan sebenarnya kolaborasi ini saya rasa sangat bertepatan kerana Azan Resource Center adalah satu-satunya yang terkemuka yang mempunyai ramai pelajar yang mengikuti bersamanya dalam mendalami bacaan yang lebih tepat lagi dalam baca Al-Quran. Jadi kolaborasi ini ialah melalui pakej umrah bulan Syawal akan bermula selama 12 hari 10 malam yang akan bermula pada 16 hingga 26 April. Itu bulan Syawal lah tu. So kalau misal mereka yang nak, mereka boleh mengerjakan puasa 6 Syawal. Di samping boleh memperhalusi dan memperbetulkan bacaan Al-Quran bersama Azdan Resources. Masya-Allah. Dan konsep utama kepada program Umrah Bulan Syawal ini saya fahamkan adalah kembar jiwa. Ustaz Sanas boleh kembangkan kembar jiwa itu bagaimana yang akan diterapkan sepanjang bulan Syawal nanti? Ya, Alhamdulillah, bila kita cerita pasal pengajian Quran ni, dia bukanlah semata-mata kita boleh baca Quran, alif, ba, dan sebagainya. Al-Quran ni Allah bagi kepada kita melalui Nabi Muhammad SAW untuk kita boleh amalkan dan kita faham. Dan how kita nak faham kalau kita sangkut pada tahap dia tersangkut di skala 5, lebih kurang macam itulah, masih lagi di dalam tahap membaca. Dan disebabkan itulah kita rasa macam kembara jiwa Quran ni macam mana kita nak lebih menghayati dan lebih menjiwai Al-Quran di tempat turunnya Al-Quran. Kita tahu kat mana ni asbabun nuzul ni, kenapa Al-Quran tu turun, apa ayat-ayat yang tertentu. Dan bila kata kembara macam seperti mana kita baru ni Isra' dan Isra' Mi'raj diperjalankan. Moga-moga apa saja yang kita bawa ke sana di Mekah Madinah adalah satu tanda hijrah kita sama-sama untuk kita memasuki bulan kata Syawal dan seterusnya, insya-Allah. Okey, Ustazah, apa pengisian? Adakah yang akan dapat kita jangkakan kalau kita akan sertai program Umrah Bulan Syawal bersama dengan anda? Baik, Masya-Allah, Subhanallah. Baik, kali ini kalau kita bawakan pengisian dalam program kita ni adalah pertama kita akan adakan tahsin, sewakan bacaan one to one lagi. Dan selama ni mungkin kita mengaji tu macam baca sendiri-sendiri sampai Kaabah, kita buka, kita baca, tak ada orang yang semak. Kali ini kita ada semakan one to one, kita akan dengarkan bacaan kita punya peserta dari segi edisi rukun qauli, kita kata. Qauli ni maksudnya bacaan solat, contohnya surah Al-Fatihah, kita nak perbaiki, dan kita ada tadabbur penghayatan Al-Quran itu sendiri. Dan insya-Allah nanti dalam ni juga kita ada qiyamul lail. Kita akan bangun sama-sama, kan, kita akan bertahajud, dalam masa sama kita akan bertalaqi, kita akan mengaji bersama, masya-Allah. Dan macam Hajah sebut tadi pun kita ada ziarah. Ziarah juga, dan kita ada puasa 6 di dalam kita punya pengisian kali ni lah. Apa pun kita memang fokuskan untuk pengisian jiwa Quran itu sendiri, untuk kita nak bagi orang sampai sana penuh penghayatan baca Quran dengan kita faham maksud dia dan boleh kita kata mendalami erti-erti ataupun
penghayatan yang ada dalam Quran. Masya-Allah. Berapa trip berapa orang yang akan bersama yang boleh menyertai program ini? Hajar. Sebenarnya kita dalam perancangan kolaborasi bersama Azdan ini ianya akan diadakan secara bersiri. Sebab kita lihat sambutannya sangat menggalakkan. Kali ini kita mensasarkan 90 orang, iaitu 2 bas lah lebih kurang, 2 bas untuk mengikuti program ini. Dan insya-Allah memang akan diadakan bersiri sebab bila kita mengaji ni kan takkan habis dalam tempoh masa yang singkat. Kita cadangkan untuk adakan melalui siri-siri bersama Azdan. Ustaz, mungkin sedikit cabaran lah kalau kita lihat dan tak semua orang mempunyai bacaan yang lancar. Ada mungkin yang masih lagi merangkak, ada yang mungkin tak boleh dikatakan tak pandai. Macam mana dalam 90 orang itu daripada pihak Azdan itu memastikan mereka semua mendapat kebaikan yang sama ketika program umrah ini? Untuk makluman, alhamdulillah, apa yang kita bangunkan di Pusat Pengajian Quran Azdan ni, kita ada satu kaedah metod yang mana kalau kita boleh kata kebanyakan pelajar kita memang orang dewasa, orang tua, 40 ke 80 tahun. Mereka ni boleh baca Quran walaupun daripada tahap kosong, zero. Ada pelajar kita yang dia diuji hilang ingatan, tak tahu apa-apa dah, nak baca Fatihah tak boleh, solat tak boleh dah. Tapi alhamdulillah dengan kaedah kita, walaupun secara online, mereka ni boleh baca Al-Quran dengan sangat cepat. Jadi apa kita buat adalah dalam program ni, daftar umrah dapat free pengajian Quran. Bermula dengan sebelum pergi umrah dan selepas pergi umrah, kita support mereka secara online. Jagaan berapa lama dari persediaan sebelum pergi umrah untuk mungkin orang yang daripada zero, sekurang-kurangnya bila pergi ke sana sudah tahu membaca Al-Quran? Sekarang ni alhamdulillah kita bakal masuk Ramadan, betul, dan kita dalam bulan Ramadan kita panggil program khatam 1 bulan, yang mana walaupun mereka yang kosong di tahap yang tak boleh baca Quran lagi, tapi kita akan bimbing dia, at least dia boleh baca surah-surah lazim. Dan insya-Allah kalaulah dia di peringkat yang dah boleh baca Quran apatah lagi, kita akan cuba untuk daripada ayat pertama basmalah sampailah ke surah Al-Ikhlas dia boleh baca khatam sendiri tanpa tadarus, maksudnya tanpa bagi-bahagi surah tu tersebut. Di dalam program ni kita dah start bimbing dah bulan Ramadan ni, 30 hari kita bimbing sampailah ke Syawal nanti di sana. Ustazah, di sana adakah akan dijangkakan setiap peserta itu akan khatam Al-Quran? InsyaAllah kita akan ada pembahagian juzuk-juzuk, kita akan baca bersama, kita akan dengarkan bacaan mereka. Kan kalau pengalaman kita sebelum ni pun memang insya-Allah kita akan pergunakan masa yang ada tu, sama ada di Mekah ataupun Madinah. Insya-Allah kali ini kita banyak di Madinah kan. Kita akan banyakkan pengisian macam itulah kan. Insya-Allah kalau di Mekah kita akan penuh dengan umrah dan ziarah. Kalau di Madinah insya-Allah penuh dengan pengisian Quran lah insya-Allah. Kalau saya boleh tambah sedikit kan? Perbezaan ialah kali ini siri pertama ni kita akan highlight tentang persiapan-persiapan untuk menghadapi bukan exam, menghadapi kematian. Sebab hari ini orang bila kita cakap ramai orang pasti kita akan meninggal, tapi ramai yang tak tahu apa tanda-tanda bakal mati. Apa yang kita boleh buat persiapan-persiapan penting. Apa tanda-tanda ataupun apa cara-cara untuk kita booking nama kita dalam syurga. Dan seperti mana dalam Al-Quran juga sebut, sedangkan kita yang membeli neraka. Maksudnya kita boleh membeli syurga juga dengan amalan kita insya-Allah. Insya-Allah. Hajar, mungkin sedikit kata-kata akhir, bagaimanakah kalau penonton Sarawak Bagi Malaysia sekarang berminat untuk menyertai program ini bersama dengan ustaz dan ustazah bersama-sama menghayati kembali jiwa Quran di Tanah Suci pada bulan Syawal nanti? Boleh terus hubungi hotline Andalusia 0392831588 atau telefon pegawai Idayu 0172507003 atau Lydia 0173126286 atau terus layari sahaja website Andalusia www.umrahandalusia.com. Ataupun tuan juga boleh dapatkan terus melalui Ustazah Halimah iaitu di nombor 0111 53 555 61. Masya-Allah. Okey, nombor telefon ada tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan sebarang maklumat berkenaan dengan program umrah bulan Syawal bersama dengan Azdan Quranic Center dan juga Andalusia. Anda boleh terus saja hubungi nombor telefon tersebut dan sama-samalah kita mengenal jiwa kita, membuka lebih luas lagi jiwa kita dengan mendalami Al-Quran. Dan insya-Allah kalau ada rezeki
jom sama-sama kita ke menyempurnakan umrah pada bulan Syawal bersama dengan Andalusia. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Hajah Ida Rizwana Idris, pengarah dan juga penasihat undang-undang Andalusia. Terima kasih juga kepada Ustaz Anas Azami, pengasas Azdan Quranic Center, dan juga terima kasih juga kepada Ustazah Aisyah Ba'in yang juga pengasas Azdan Quranic Center. Baiklah, selepas ini kita akan menyaksikan ini adalah satu bingkisan ataupun pakej berkenaan dengan Biar Betul. Apa kata kita saksikan sekarang? Tular di TikTok hantaran menghina yang di-Pertuan Agong. Dakwa hantaran itu, Istana Negara tercemar dengan pelantikan Sultan Ibrahim sebagai ketua negara. Tuduhnya lagi baginda terpalit dengan pelbagai salah laku moral. Ini termasuk perilaku dan aktiviti perniagaan. Penelitian pasukan Biar Betul mendapati hantaran terbabit adalah fitnah. Ia dipercayai reka pihak tidak bertanggungjawab yang tak senang dengan ketegasan dan kebijaksanaan baginda mentadbir negara. Hakikatnya, tiada bukti yang boleh mengaitkan Sultan Ibrahim dengan tuduhan terbabit. Sebaliknya, baginda masyhur dengan pelbagai aktiviti kebajikan. Ia disahkan pemangku Sultan Johor menerusi kenyataan dikeluarkan 2 tahun lalu. Menurut baginda, setiap sen allowance Sultan Johor disalur ke tabung bantuan sejak tahun 1899. Kekayaan dimiliki Sultan Ibrahim diperoleh menerusi pelbagai penglibatan dalam aktiviti korporat. Aktiviti itu pula langsung tiada kaitan dengan monopoli pembekalan barang asas, lesen import, kuota mahupun kontrak kerajaan. Henti sebar fitnah. Jangan cuba mainkan isu 3R. Kepada penghantar video, anda sedang diburu. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Masih lagi bersama dengan kami dalam Sawak Pagi Malaysia. Bagi memartabatkan industri kraf Malaysia, Standard Kraftangan Malaysia 1 2022 dibangunkan. Jadi ini menjadi satu asas pengiktirafan kepada usahawan dari industri dan juga produk kraf Malaysia. Jadi untuk mengulas lebih lanjut mengenai standard ini, saya bersama dengan dua tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Encik Abdul Halim Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraftangan Malaysia, dan juga di sebelahnya Encik Muhammad Isa Haji Saad, KWM Craft. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tapi apa-apa pun saya bagi tahu dululah, saya punya tab ni saya letak di atas ni. Ini ada ukiran. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut mengenai ini. Tapi terlebih dahulu kita nak bercerita mengenai standard ini. Standard Kraftangan Malaysia 1 2022. Apa sebenarnya mengenai standard ini? Okey, Standard Kraftangan Malaysia 1 2022 itu adalah dibangunkan dengan objektif memartabatkan industri kraft, dan ianya adalah asas pengiktirafan kepada industri kraft itu sendiri selain kepada untuk produk kraftangan dan usahawan itu sendiri. Okey. Jadi apa penilaian sebenarnya yang dilakukan? Bagi penilaian untuk mendapatkan standard ni, kita ada 7 parameter yang kita akan buat penilaian bagi usahawan mendapatkan. Antaranya adalah keaslian produk itu sendiri, kapasiti pengeluaran, dia juga ada dari keupayaan pengeluaran, keupayaan teknikal, dari segi orang kata prestasi perniagaan, dan juga kecekapan pengurusan, prestasi kewangan, dan juga bagaimana amalan tadbir urus yang baiklah untuk dia punya bahan mentah tu semua macam tu. Okey, kalau kita bercakap dari segi keaslian itu, bagaimana sebenarnya ianya dinilai dan juga diukur? Okey, kalau dari keaslian tu kita akan lihat daripada aspek dia punya kualiti tu, kita akan lihat dari segi orang kata produk tu sendiri, dari kecorak. Kita akan lihat dari segi teknik dan proses, dan juga bahan mentah. Bagaimana keaslian tu dilihat, kita akan lihat dari segi aspek motif tu mesti dihasilkan daripada motif-motif orang kata yang dihasilkan sendiri dengan karakter yang unik. Dari segi teknik dan proses tu adalah amat pentinglah. Sudah pasti standard ni melihat dan menekankan dari segi orang kata kemasan, kehalusan pembuatan tu sendiri, selain daripada kita lihat penggunaan bahan mentah tu sendiri, di mana contohnya kita gunakan benang kapas untuk tenun puar, kadang kita ada juga gunakan sutra untuk tenunan puar. Di situ kita akan lihatlah dia punya keaslian tu. Di situ penentu dan penanda aras bagaimana mereka mendapatkan standard tu dari aspek
kualiti produk itu sendiri dan pengelasan industri itu sendiri. Daripada 7 parameter tu mereka akan diberikan pengelasan industri mengikut bintang. Ada daripada 1 bintang ke 5 bintang dan juga mereka dapat macam pelekat lah membuktikan itu adalah produk kraft tangan. Okey. Kita juga bersama dengan Encik Isa, seorang usahawan kraft tangan. Kalau kita boleh lihat di hadapan ini merupakan hasil daripada Encik Isa. Mungkin sedikit latar belakang dan juga bagaimana sebenarnya setakat ini pengalamannya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Isa. Sekarang berada di Dengkil duduk di Dengkil dan memulakan usaha kraft tangan ni pada tahun 2013. Bermaksud lebih kurang 11 tahun lah. Pada usia 50 tahun pada masa itu. Tetapi kita masih lagi ada daya usaha dan alhamdulillah dengan usaha yang telah kita buat, kita telah sampai ke tahap 5 bintang yang telah diberikan oleh Kraft Tangan Malaysia. Okey. Jadi saya juga difahamkan Encik Isa juga penerima standard Kraft Tangan Malaysia. Mungkin boleh berikan apa sebenarnya impak ataupun kebaikannya langsung dan juga tidak langsung kepada Encik Isa? Setiap produk yang kita keluarkan, Kraft Tangan Malaysia beri kita satu tag tag Kraft Tangan Malaysia, di mana setiap produk tu kita akan tandakan dengan bahawa produk itu diiktiraf oleh Kraft Tangan Malaysia. Bermaksud kita boleh pergi ke pasaran dengan bergaya. Dengan bergaya, dia macam ada cop sirih. Wow. Betul tu lah. Macam tu lebih kurang lah. Jadi kalau kita beli, contohnya macam saya letak saya punya tablet ni, atas ni ngam lah kuku. Ini sebenarnya daripada apa ni? Ya, ini rehal. Ini rehal. Rehal. Maksudnya kita ada ukiran tu bunga kopi tu. Ini bunga kopi ya? Bunga kopi. Maksud kita ini ukirannya ialah bunga kopi. Ini menggunakan kayu apa? Ini plywood biasa. Ini plywood biasa. Maksud kita ada versi yang berbeza ikut kategori produk. Ada yang premium, ada yang sederhana dan ada yang biasa. Ini adalah yang biasa lah. Dan kalau ikutkan maksudnya desain-desain itu adalah daripada hasil karya adik guru. Betul. Yang dikeluarkan oleh adik guru yang melalui kerjasama lah usahawan dengan adik guru yang telah dilantik. Kalau selalunya saya nampak yang inilah untuk letak telefon bimbit ni. Selalunya kenduri kahwin ada ramai yang beri hadiah ni. Betul. Okey, bila kita bercakap mengenai keaslian, contohlah macam ukiran kayu seperti ini. Kalau dulu kita menggunakan pahat lah. Tapi macam sekarang ialah teknologi semakin lama semakin berkembang. Jadi dari segi keasliannya itu bagaimana? Sebenarnya dari segi keaslian tu macam saya terangkan tadi, dia bukan setakat dilihat dari segi orang kata proses pembuatan. Sebenarnya salah satu karakter yang kita boleh lihat dari segi inovasi itu juga. Dari satu keaslian tu reka corak. Sebab produk-produk yang dihasilkan reka corak ni kebiasaannya sama ada dihasilkan menggunakan identiti yang telah sedia ada secara tradisional ataupun dibangunkan identiti baru. Kemudian ia dihasilkan menggunakan teknik laser. Masih mengekal. Sebenarnya proses-proses penghasilan ni tak secara keseluruhan itu melibatkan teknologi. Tapi kalau kita lihat, kalau untuk kita buat laser tu masih ada guna kemahiran manusia juga. Bagi saya tanpa ada kemahiran manusia tu, benda tu tidak akan dapat dikawal lah. Nak hasilkan rekaan, dia perlukan orang kata pembangunan reka corak yang bukan kata hari ni buat esok boleh dapat. Tak. Dia mesti ada justifikasi tertentu untuk menentukan nilai-nilai atau ciri-ciri keaslian reka corak tu. Macam Cik Isa sendiri bagaimana menggunakan teknologi ini? Kita ni daripada tahun 2017 kita dah gunakan teknologi laser dan kombinasi di antara laser dan juga CNC lah, computer generated control, CNC, numeric control, dan daripada situ kita hasilkan produk. Kalau ikutkan sebelum ni, kraft tangan ni banyak menggunakan tangan. Jadi kita kena combine di antara tangan dan juga mesin supaya kita dapat menghasilkan lebih produk kita dan kita dapat sustainability untuk dari segi company lah, syarikat kita. Maksud daripada situ kita akan ketengahkan desain-desain keaslian daripada Malaysia. Kalau ikut yang daripada rehal ni, kita ada Islamic pattern, kita ada ukiran daripada hasil bunga macam bunga tanjung. Bunga tanjung adalah bunga rasmi untuk negeri Selangor yang mempunyai 9 kelopak. Jadi itu juga desain-desain begitu, bantuan daripada kraft tangan juga. Maksud dia berikan kita desain, kita cuma keluarkan produk tersebut. Dan hasil daripada kombinasi antara mesin dan juga tangan, kita dapat mengeluarkan lebih
dan kita dapat pendapatan lebih daripada situ. Betul. Kalau saya tengok senarai penerima standard ini termasuk Encik Isa sendiri, kalau kita boleh lihat lingkungan umurnya itu memang agak senior lah. Jadi bagaimana pelibatan anak-anak muda pula dalam industri kraft tangan ini? Okey, untuk pelibatan untuk mendapatkan standard ni dia bukan dilihat pada faktor umur. Sebenarnya kriteria kita nilai tu daripada segi orang kata macam 7 parameter tadi tu, bila dia hasilkan mengikut penilaian yang ditetapkan melalui 7 penilaian parameter tu, tak ada masalah. Dia bukan dilihat dari faktor umur. Sebenarnya banyak generasi muda yang menghasilkan produk-produk yang berkualiti. Mereka juga salah satu orang kata tulang belakang juga dalam orang kata melapisi generasi-generasi yang terdahulu untuk orang kata memertabatkan industri kraft. Memang banyak membantu. Kita lihat dalam pengelasan industri itu setakat ini kita ada 154 yang telah kita berikan. Sebenarnya standard ini bukan satu paksaan, tapi ianya adalah satu orang kata peluang kepada mereka mendapat pengiktirafan. Kerana bila ada standard ni, orang luar tahu, penghasil atau pengkarya atau usahawan ni telah punya standard. Sebenarnya standard ni bukan dibangunkan orang kata saja-saja, tapi dia bersama dengan jabatan standard. Ia dinilai secara orang kata teliti untuk diberi kepada mereka yang layak. Memang terlalu teliti lah. Kriteria dia terlalu ketat. Dekat situ yang kita perlu mengetahui apa kriteria yang dikehendaki untuk mencapai standard tersebut. Jadi alhamdulillah kita telah mencapai ke tahap 5 bintang. Itu yang boleh melangkah dengan bergaya tadi tu. Saya ada bintang. Okey, sekarang ni masih lagi berlangsung Hari Kraft Kebangsaan 2024. Mungkin sedikit apa di antara aktiviti yang sedang berlangsung? Untuk Hari Kraft Kebangsaan kita telah orang kata bukan berhari penghujung, kita ada masih 4 hari termasuk hari ini. So untuk Hari Kraft Kebangsaan kita ada pelbagai aktiviti, kita ada jualan, kita ada pameran, termasuk kita ada pameran Adi Guru, pameran toko kraft pada tahun ini kita telah beri kepada Puan Indah Bangi untuk Tenun Ampua. Kita ada juga interaktif, kita ada demo antarabangsa yang kita bawa daripada India, Uzbekistan, China dan juga Thailand. Dan juga pada hari ini untuk pengunjung kita ada satu tawaran menarik lah. Kita bawa khas beca dari Melaka. Wah. Bermula pada hari ini sehingga 3 hari bulan naik secara percuma di sekitar Kompleks Kraft Kuala Lumpur. So bagi mereka yang rasa macam Melaka tu jauh, kita bawa ni khas tau, bukan kita buat khas beca tu dia, tapi bawa khas dari Melaka. Ini memang original dari Melaka tu. Original dari Melaka kita bawa ke sini, so pengunjung boleh orang kata nak bergambar, nak naik, nak merasai. Bagi mereka yang jauh nak pergi Melaka tu, datanglah beramai-ramai ke Kompleks Kraft. Dia bermula pada hari ini sehingga 3 Mac. Jadi anda berkesempatan ya untuk naik beca tu. Kalau saya pun nak pergi juga nak naik beca. Betul. Nak dapatkan produk haji ni pun ada di sana juga. Encik Isa, pelibatan untuk Hari Kraft Kebangsaan ni bagaimana? Dan alhamdulillah tahun ni nampaknya masih aktif lah dari segi sales harian dan pengunjung. Alhamdulillah. Saya rasa cuti sekolah tu main peranan lah. Dan rombongan-rombongan daripada jabatan-jabatan pun sangat membantu kepada usahawan. Mungkin sebab ada masa lagi untuk ke Hari Kraft Kebangsaan ini sehingga 3 Mac. Boleh wawarkan kepada para penonton? Okey, peluang ni saya ambil untuk menjemput semua pengunjung. Bagi mereka ingin melihat keunikan dan keaslian produk kraft tu, datanglah beramai di Hari Kraft Kebangsaan di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Boleh diakses melalui line Putrajaya MRT, betul-betul berhenti di depan kompleks tu sendiri. Dan juga kita boleh orang kata ada pelbagai orang kata nak makan, nak rehat, kita ada Cita Rasa Malaysia. So boleh bersama-sama dengan usaha, boleh merasai, boleh pergi museum penuh dengan aktiviti, termasuklah Jom Beca tu yang orang kata bukan penutup, tapi kita tambah lagi orang kata satu keunikan sambutan Hari Kraft Kebangsaan tu, Jom Beca. Jom Beca. Jom datang hari ini sehinggalah 3 Mac nanti bolehlah naik beca. Beri batik Malaysia. Di sekitar ni ya. Kompleks Kraft. Jangan bawa pergi jalan-jalan luar pula. Janganlah. Nanti kan lambat pula ramai lagi nak naik. Terkejut orang tengok nanti. Okey, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada Encik Abdul Halim Ali, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Kraft Tangan Malaysia, dan juga Encik Muhammad Isa Haji Saad selaku usahawan kraft kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Okey, seterusnya kita nak ke cerita pagi Kelantan. Apa yang menariknya di Kelantan ini ialah berkaitan dengan Kelantan FA Martabat Seni DK Barat. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di sana.
Baik, terima kasih Angkasa Pura. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Langsung hari ini saya bawakan khas untuk anda di Dewan Auditorium Kelantan FM untuk kita bercerita berkenaan dengan peranan Radio Kelantan FM bagi memartabatkan seni budaya masyarakat di Kelantan ini, iaitu Dikir Barat. Dan apabila kita sebut berkenaan Dikir Barat, pastinya tidak lari daripada negeri Kelantan kita sendiri. Jadi untuk peranan Radio Kelantan FM, untuk mengetahui perincian berkenaan dengan peranan ini, kita bersama dengan penerbit rancangan Dikir Barat Kelantan FM, iaitu DJ Encik Roslam Cik Suh. Apa khabar? Khabar baik. Okey, Abel sendiri deh. Macam mana peranan radio Kelantan FM ini bagi memartabatkan seni budaya masyarakat di Kelantan? Seperti mana kita ketahui bahawa Dikir Barat merupakan medium utama untuk memberi penerangan kepada masyarakat, khususnya dalam bentuk tema ataupun dalam bentuk tukang karu. Dan di mana kita sendiri di radio sentiasa mengadakan rakaman. Contohnya tengok di belakang saya ini, kita telah pun menyiapkan beberapa rakaman untuk disiarkan setiap hari Rabu pukul 5.30 hingga pukul 6 petang. Di mana tema dan mesejnya berkenaan dengan kerajaan. Tema inilah yang akan dikupas oleh jora ataupun tukang karu. Contohnya tentang padu yang diumumkan tempoh hari oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan ini merupakan satu kesinambungan yang terbaik untuk disebarkan kepada orang ramai yang mengikuti Dikir Barat, di mana kita siarkan pada tiap-tiap petang Rabu. Dikir Barat ini kita telah membuat beberapa pertandingan, contohnya di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan. Seperti ini, sebelum ini beberapa kali pertandingan Dikir Barat diadakan di Auditorium Angkasa Puri Kuala Lumpur, malah menawarkan hadiah-hadiah yang menarik. Malah Dikir Barat ini telah dikembangkan ke peringkat di persada antarabangsa. Adanya kumpulan di Singapura, Brunei, malah seluruh negara kembangnya Dikir Barat. Kerana Dikir Barat inilah merupakan satu kesinambungan terbaik bagi kita menghidupkan seni budaya Kelantan ke peringkat antarabangsa. Okey Belam, kalau macam orang luar nak tengok Dikir Barat ini, rakaman Dikir Barat ini di Kelantan FM, hari apa tu Abel? Persembahan Dikir Barat di Kelantan FM tiap-tiap hari Rabu. Seperti yang saya katakan tadi, pukul 5.30 hingga pukul 6 petang. Kita sediakan setengah jam untuk disiarkan secara live ataupun langsung kepada para pendengar Kelantan FM melalui live Facebook ataupun melalui RTM Clip, di mana juga adik kakak beradalah seluruh negara. Malah di Dikir Barat ini kita telah memanggil beberapa kumpulan yang berlainan dari daerah dengan tema yang berlainan. Seperti saya katakan tadi, memberi tema yang terbaiklah tentang maklumat kerajaan yang ingin disampaikan kepada masyarakat dengan jelas daripada kupasan yang diberikan oleh tukang karu ataupun jora. Okey, mungkin ada harapan daripada Abel sendiri untuk melihat seni budaya masyarakat Kelantan Dikir Barat ini terus mekar, tidak orang kata jatuh ditimpa oleh arus pemodenan ini. Harapan saya semoga Dikir Barat tradisi yang menjadi turun-temurun yang berasal daripada Pak Leh Tapeh di Thailand, selatan Thailand, yang dibawa masuk ke Kelantan telah berkembang dengan pesatnya ke peringkat negara-negara lain seperti yang saya katakan tadi, ke Brunei, ke Singapura, malah seluruh negeri telah mengadakan latihan dari segi Dikir Barat untuk memperhidupkan seni budaya. Dan harapan saya sendiri sebagai penerbit di Kelantan FM, saya berharap semoga Dikir Barat harus dikekalkan dan berterusan berpanjangan hingga bila-bila masa agar ianya tidak pupus di telan zaman. Okey, terima kasih Abel kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Jadi hari ini istimewa juga. Kita nak tunjuk kepada anda sedikit orang kata seni persembahan lah Dikir Barat. Jadi kita teruskan kepada Abel. Terima kasih padamu, oh Malaysia, bumi bertuah, tanah air tercinta.
Okey, itu dia tadi sedikit daripada persembahan DK Barat di Kelantan. Terima kasih, selamat pagi Malaysia, dan terus kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Okey, terima kasih untuk cerita pagi Kelantan. Seterusnya, Herbal Fame kembali lagi dengan tilam herbalnya. Hari ini saya bersama dengan Rai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Madani. Hari itu Salam Syafiqah Malaysia saja. Madani. Salam Malaysia Madani. Okey, saya harap semua yang menonton ni sihat-sihat belaka. Rai batuk sikit sebab mungkin cuaca agak panas. Ya, betul. So kalau batuk tu buat-buat tak dengar je lah. Okey, so tapi sebenarnya kita punya fokus hari ini adalah satu sahaja, adalah untuk mempromosikan tilam dari Herbal Fame. Okay. Kalau kita tengok hari ini, Rai nak terangkan dulu sebab saya tak nak ramai yang menonton ni keliru. Hari ini kita ada 2 jenis tilam. Kalau kemarin masa Rai datang jumpa Syafiqah buat kali pertama, kita tawarkan satu jenis tilam. Hari ini kita ada 2. Kita ada tilam Zalina Herbal daripada Herbal Fame. Kita juga ada tilam herbal. Yang ini dia istimewa sebab yang ini dia tak ada herbal tapi dia pakai sabut. Dia ada sabut sikit. So nanti kalau yang menonton ni kalau dah berminat kena tengoklah. Orang cakap kenal pasti yang mana satu nak. Tapi sebelum tu saya nak ambil nombor telefon ni. Okey, inilah nombor telefon yang harus anda hafal. Atau ramai yang kalau menonton mereka suka ambil gambar lah. Cepat kan? Kalau ada puan-puan, tuan-tuan yang menonton ni susah nak hafal, ambil je gambar. Telefon nombor dia 0194144288. Okey, dah ambil gambar, ketepikan. Sekarang dengar kita cerita. Sebab kita ada 10 minit. Dan Rai perhatikan kemarin kalau Rai bersama Syafiqah 10 minit tu tak cukup. Betul. So kita terus cerita mengenai produk kita hari ini. Okey, hari ini kita nak bawakan promosi kalau anda dapatkan tilam dari Herbal Fame. Kemarin saya ingat bila kami tawarkan anda hanya perlu add on dalam beberapa ringgit dapatlah air fryer. Okey. So hari ini promosi dia beli satu bukan percuma satu, percuma 2. Anda dapat, satu yang ini adalah bantal herba. Mula-mulanya, Rai ingat bantal ni, selalu kita ingat bantal kalau ada herba-herba, show bau dia agak tu kan. Orang cakap kadang-kadang bau herba. Lembut. Sedap, selesa. Dan yang ini kita berikan percuma. Kalau dekat pasaran ni, Syafiqah, harga dia 250. Masya Allah, 250 yang ini. So yang ini kita beri percuma. Okey, itu dah dapat bantal kan? Maksudnya kalau dapatkan tilam, tak payah fikir nak cari bantal. Yang ini memang Rai suka sangat. Sebab Rai kat rumah ada 2 biji. Kita ada air fryer. Ya, nak Ramadan ni nak lagi Ramadan. Banyak. Yes. Kalau Ramadan pakai ni cukup. Sekarang kalau boleh lah, Fika, kalau boleh, kita kurang gunakan ketuhan mikro, kita gunakan air fryer. Sebab air fryer ni kalau kita tengok, kita boleh panaskan lauk tau. Bukan je untuk goreng-goreng. Selalu orang cakap air fryer goreng. Okey, Rai nak ubah pemandangan, bukan pemandangan, fikiran minda anda. Air fryer bukan untuk goreng sahaja. Tahu tak boleh buat kek? Ini boleh buat kek? Boleh buat kek. Biskut raya setakat kalau bujang. Nak terasa teringin nak makan kek pisang ke kek marble cake kek marmar, buat sendiri. So inilah promosi yang kita bawakan hari ini. Sekali lagi Rai nak ingatkan, talian dia 019-4144-288. Okey, dah cerita kan apa kan? Ni nak ceritalah. Sebenarnya kalau anda dapatkan hari ini, kita ada 30 set saja untuk segmen ini. Wah, 30 je. Maksudnya 10 minit ni kita ada 30 set saja. 30 set saja. Dan Rai diberitahu tadi kita dah pukul berapa dah ni? Dah dalam lebih kurang 3 minit kita bersiaran, kita dah jual 2. Kena so cepat, kalau nak dapatkan, sebab kat Malaysia ni kan Syafiqah, tak tahulah kali terakhir Rai periksa dalam 30 lebih juta rakyat Malaysia. 32 macam itulah. Kita ada 30 je hari ni. 30 tilam je hari ni. Berjuta-juta yang menonton. Kena cepat. Sebab hari ni dah lah dapat air fryer ni. Betul. Dapat lagi bantal yang squishy ni. Betul, lembut. Masya Allah. Okey, kenapa kita kena dapatkan? Satu, Rai pernah tanya dengan Syafiqah, bila kita beli sesuatu barang, tak kisahlah alat solik, gincu, kasut, baju, kain tudung pun, kita tengok jenama. Betul kan? Betul. Kalau kereta pun kita tengok jenama. Kalau kereta Continental, kereta Eropah, kita sukalah kan? So jenama Herbal Fame ni dah 28 tahun. Dia bukan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tak. 28 tahun. 28 tahun tu dah dipercayai. Dah boleh kahwin dah. 28 tahun tu dah boleh kahwin dah. So anda boleh dapatkan bukan itu sahaja jenama, datangkan dengan waranti 10 tahun.
Okey. 10 tahun. Okey, sebab kalau kita tengok, Rai baca-baca sikitlah buat rujukan sebab Rai bila Rai bawakan produk, Rai suka kongsi tahu maklumat sebab saya faham ramai yang menonton ni kadang-kadang nak buat perubahan, nak tukar tilam sebagainya tapi tak tahu bil berapa lama. Tilam ni kalau kita tengok dia punya usia dia dalam 7 ke 10 tahun. Oh, tu jangka hayatnya tu lah. Jangka hayat dia. So kalau rasa macam tilam kat rumah tu dah masuk 15 tahun, dah melendut dah tu. Itu salah satu dia. Kalau tilam kat rumah kat tengah tu dah begini, ada begini, tolonglah. Sebab kalau kita tengok tilam macam-macam kita buat. Ya, sakit tu dalam belakang. Kan? Kita kadang-kadang dengan anak-anak kat situlah dia bergolek. Itu anak-anak. Anak kaki 4, kucing. Kucing pun sama golek atas katil. So okey, jaminan 10 tahun dan kita tawarkan ni best. Kita tawarkan penghantaran percuma. Untuk semenanjung Malaysia. Okey. So tak kiralah duduk Kok Diang ke, duduk Along Stark ke, kalau duduk Johor Bahru, Kelantan ke, Terengganu ke, Dungun ke mana, memang kita tawarkan penghantaran percuma. Okey, kita dah tunjuk kat sini, abang kamera kita dah tunjuk ni. Ini adalah bahan-bahan herba-herba yang kita gunakan dalam tilam kita. Apakah ia? Antaranya kita ada daun semambu. Daun semambu ni kalau kita sebut semambu ramai tak berapa sure. Semambu macam mana dengar? Nim, daun nim. Lepas tu kita ada ginseng. Ginseng ni adalah raja segala herba. Tengok orang Korea kan? Sikit-sikit ginseng, sikit-sikit ginseng kan? Orang dari China ginseng. Lepas tu kita ada lada hitam. Don't worry, lada hitam ni bukan dia masak kita atau tilam kita, tapi dia membantu sebab semua herba-herba yang datangkan ni ada fungsi antibakteria. Lepas tu yang ni Rai suka lavender. Lavender ni selalu kalau kita gunakan aromaterapi, dia menenangkan. Dan kita juga ada bunga jasmin. Yes. Sebab tu kita kata tilam herba ni ini adalah jenama pelopor di dunia, tak pernah dilakukan lagi. Betul. Hanya dengan Herbal Fame saja. Jadi kalau anda ada minat, sekali lagi mana tadi talian ni? Ni dia. 019-4144-288. Dia macam ni tau, Syafiqah. Kalau katalah macam nak tunggu, nak konsult dengan pasangan. Katakan suami sekarang dekat pejabat. Isteri di rumah nampak Syafiqah dengan Rai, nampak tilam ni. Ambil dulu telefon nombor ni. Kalau nak telefon dulu, cakap ataupun hantar WhatsApp. Cik, saya berminat tapi tunggu petang sikit bila suami dah balik. Boleh? Boleh. Kita cop dulu. Kita cop dulu. Sebab kita ada 30 set. Tadi kita dah jual 5. Saya tak pasti lagi dalam berapa minit. Saya kemas kinikan berapa je tinggal. Ini adalah antara pengguna-pengguna yang telah menggunakan produk Herbal Fame. Dan rata-rata Rai rasakan tilam herba ni bukan sahaja dia dapat membantu, sebab kalau kita tengok kita ada satu lagi tilam yang tilam sabun ni, fiber ni, yang fiber ni, yang ini sesuai kalau bagi mereka yang lebih berusia, Syafiqah. Ini dia lebih firm. Dia lebih firm. Dan tilam-tilam kita, saya ingatkan sekali lagi, didatangkan dengan 2 lapisan. Untuk yang Zalina yang herba ni pun ada 2 lapisan. Yang untuk kita punya fiber ni pun ada 2 lapisan. Lepas tu tinggi dia lebih kurang 8 inci lah. 8 inci. Boleh saya bawa ke depan tak? Boleh. Marilah. Okey, saya bawa ke depan. Saya nak tunjuklah. Allahuakbar. Ini contoh dia. Contoh-contoh orang yang tidur berkualiti dengan tilam Herbal Fame ni. Nampak kuat. Sini sikit. Okey. Ini tadi Rai sebut ada 2 kan? Kita ada Zalina. Dan kita juga ada yang fiber. Okey, yang fiber sama juga dia punya spesifikasi. Ada 2 lapis. Dekat atas dengan kat bawah. So yang atas ni lembut lah. Yang atas ni lembut dan yang bawah ni. Rai baru sedar. Rai tak sebut harga. Rai baru sedar Rai tak sebut harga. Okey, yang untuk tilam Herba Zalina untuk queen size 1399 dan yang ini lebih khusus kalau bagi mereka yang warga emas 1799. Ia adalah potongan lebih hampir 50% tau kalau nak dapat kat luar. Dan yang bestnya sebab Herbal Fame ni juga, syarikat Fame ni juga mereka pengusaha perabot. Katil. So rasa-rasa kalau nak beli set divan sekali, boleh tengok dekat laman Sesawang yang ada. Tapi yang penting kena telefonlah 019-4144-288. Tapi itulah untuk kesihatan tak boleh berkira. Ya, benar. Sebab tu harga tadi tak kisah dah. Yang penting ni padu. Solid. Baik. Cara bayaran banyak, Syafiqah. Ada untuk public bank, Maybank, RHB. Tak ada masalah lah. Macam-macam cara untuk anda membeli. Dan yang Rai nak kongsi sekali lagi, Rai nak highlight lah. 10 tahun jaminan. 10 tahun jaminan Kalau orang Sabah cakap 10 tahun je ni.
10 tahun bayi ni dia punya jangka hayat ni. Okey je kan 10 ni? tahun bayi ni. Ya. Betul? Ya. 10 tahun bayi ni. Kan? Ya. Lain saya tak boleh ikut dah. 10 tahun jaminan. Jadi kalau anda nak dapatkan boleh terus saja. Ingat anda boleh hubungi 019-4144-288. Dah cukup masa ke? Belum. 1 minit. Okey, so sekali lagi ingat ada jaminan penghantaran percuma. Apa lagi? Ada air fryer. Oh, lupa. Air fryer ni kalau anda dapatkan kalau kat pasaran, harga dia boleh mencecah sampai RM500. Air fryer je. Air fryer je. Bantal, belum campur bantal. RM250. So kira hari ni bundle dia dapat harga percuma RM750. Wow. Masya Allah. Rembutlah peluang rezeki hari Jumaat. Ya. Dan yang penting kesihatan anda juga. Betul. Jadi kalau harganya tadi berapa? 1,000? 1,399 untuk yang herbal. Yang untuk fiber 1,799. Kalau kurang RM2,000. Kalau 1,399 jaminan 10 tahun bahagi 10 baru 139. Free delivery. Setahun RM139 je. Kalau penghantaran tilam ni RM200-300 tau. Jimat sangat. Penghantaran percuma pula. Tu dapat lagi bantal, dapat lagi air fryer. Apa lagi nak? Aduh. Nak lain memang tak dapat lah. Tidurlah macam ni. Tidurlah. Okey, sekali lagi terakhir boleh Sempat tak? Last. 01944144 288. Okey, terus hubungi Herbal Fame di talian ini. Ya, ada 30 set tapi dah jual berapa dah? Okey, sekarang dah dapat maklumat kita dah tinggal 10 set saja. Kena beli. Ada 10 je. Berjuta-juta rakyat Malaysia ni tinggal 10 je lagi. Buy one free two. Ya. Buy one free two, bukan buy one free one. Buy one free two. Ya, betul. Jadi dapatkan segera tilam ini daripada Herbal Fame. Terima kasih, Rai. Tak cukup. Itulah pasal 10 minit tak cukup. Bos Fame kena tambah lagi minit. Apa pun terima kasih Rai kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih juga tilam ini daripada Herbal Fame. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Boleh baring-baring dulu. Allah sedapnya. Jangan ke mana, kembali semula dalam Pagi Malaysia. Allah. Bye. Alah lembutnya. Besok kejut. Kakak, jangan buat macam tu. Kenapa? Kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Berdosa tau. Kena dah. Saman ni. Tuan. Apa pagi, Cik? Minta IC, Cik? Boleh. Kesalahan lampu merah, Cik. Tuan, Tuan, kau timas sikit, Tuan. Ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tau. Betul apa yang nak Cik cakap. Jangan lama macam tu, Cik. Ni saman. Maaf, Cik. Hati-hati madu, Cik. Awak tu ni nak pergi mana ni? Ni ada buat siaran langsung SPM. Siaran SPM? Ya. Selamat pagi Malaysia. Buang dah 3 bulan ni. Pesta Angin Timur tu ada aktiviti apa? Macam-macam ada. Jerami art turner. Tu yang belon putih. Ada. Surau tu pun ada. Di Angin Timur saja ke? Bukan, yang 2 bulan tu dekat Pesta Angin Timur. 3 bulan dekat tempat Tafung tu, Penggal Asam tu. Jom apa tunggu pagi, jomlah. Ni panas terambang ni. Okey. Seperti mana yang kita janjikan, tahun ini SPM Selamat Pagi Malaysia 40 tahun. Kita nak menjelajah 40 lokasi. Kalau awal dulu kita boleh kira okey ini lokasi pertama, kedua, ketiga. Tapi bila dah masuk esok akan ke Perlis, saya nak kira tu ambil masa panjang sikit. Sebab minggu Banyak lepas lokasi di kan? Kuala Selangor. Dan minggu depan kita akan ke Terengganu. Di Kuala Berang. Jadi besok jangan lupa untuk bersama dengan Sofia dan juga Munawar. Lokasi pertama di Kampung Lat 1000 iaitu Tambun Tulang, Arau.
Ya, ini sempena dengan Pesta Angin Timur 2024 dan juga pada hari Ahad 3 Mac itu di Pasar Terapung, Pengkalan Asam, Kangar sempena dengan 40 tahun Selamat Pagi Malaysia. Ya, jadi 1 Mac 2024 jadi bermaksud cukai perkhidmatan telah pun dinaikkan daripada 6 ke 8%. Tapi kena ingat bukan semua perkhidmatan yang dikenakan cukai ini. Ada yang 0%, ada yang kekal 6%, ada yang dinaikkan 8%. Jadi jangan mengambil kesempatan. Dan juga jangan lupa, kalau tadi cukai perkhidmatan, ada juga cukai pendapatan. Bayar, boleh. Jangan tak payah, kita tak boleh lari. Start declare tahu hari inilah 1 Mac kan. Ya. Kalau tak bayar, kita akan kena denda. Tapi kalau anda tak bayar lama-lama nanti, sebab LHDN dia ada data dia, pengkalan data. Nanti akan ada audit dan tiba-tiba anda kena panggil. Anda kena hadapi audit. Jangan lari. Jangan, tak boleh lari. Tak boleh lari. Tak yang boleh. penting kena declare. Itu tanggungjawab kita. Ya, betul. Okey, juga untuk kita berikan pengumuman kepada anda semua, pendaftaran kemasukan kanak-kanak ke tahun 1 ni untuk anak-anak kita lah ni, Kalender Akademik sesi 2025. Pendaftaran bermula esok 2 Mei sehingga 30 Jun 2024. Jadi ada laman sesawang yang disediakan, jadi bolehlah melihat terus saja ke laman sesawangnya moi.gov.my. Jadi hari ini juga kepada anak-anak yang lepasan SPM. Bukan. Lepasan yang boleh masuk ke SBP juga boleh periksa hari ini. Kalau dulu lepasan UPSR lah, dah tak ada kan. Saya nak tahu lepasan apa. Tapi boleh cek hari ini lah. Jadi terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami saat jam 8 pagi tadi. Sehinggalah pukul 10 ini banyak yang telah kami kongsikan kepada anda. Yang baik itu ambil dan juga amalkan dalam kehidupan anda. Jaga diri, jaga keselamatan tak kala cuaca tengah panas sekarang ini. Minum air secukupnya. Jadi terima kasih kepada anda semua. Saya Syafiqah Ishak. Saya Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi. Siang dan malam